Biasanya secara asasnya lah kebanyakannya mempunyai masalah dalam algebra. Bila algebra ni bermasalah, biasanya dia akan melibatkan banyak konsep-konsep lain juga akan terganggu. Saya Cikgu Azizi dan sekarang berkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah Pekan. 18 tahun berpengalaman mengajar matematik tambahan dan 9 tahun pernah menanda kertas SPM matematik tambahan. Matematik tambahan sebenarnya sama dengan matematik, maknanya dia ada di persekitaran kita. Ada banyak cara sebenarnya boleh kita kaitkan dengan matematik dan juga matematik tambahan. Cuma kalau matematik tambahan ni dia lebih tinggi sedikit lah arasnya. Bagi contohnya, kalau kata kita bincang tentang perjuruteraan, banyak aspek-aspek kejuruteraan ini melibatkan pengiraan, dan pengiraan tersebut biasanya memang akan melibatkan kemahiran dalam matematik tambahan. Jadi bagi murid-murid yang berminat untuk menceburi bidang kejuruteraan dan juga yang berkait dengan sains teknologi seperti melibatkan pengaturcaraan ataupun coding, mereka sepatutnya mempunyai asas yang baik dalam matematik tambahan supaya lebih mudah untuk menceburi bidang tersebut ataupun untuk melayakkan menceburi bidang tersebut. Okey, sesi bersama cikgu nanti, cikgu akan kongsikan beberapa tips ataupun yang berkait dengan satu tajuk. Walaupun tajuknya agak sukar, tapi kita akan cuba untuk memudahkan dia dengan beberapa tips yang kita rasakan sesuai untuk digunakan untuk memahami tajuk ini dan juga bagaimana nak menjawab soalan matematik tambahan dengan baik. Murid akan dapat banyak input tambahan dan juga tips-tips yang berguna, dan akhirnya saya pastilah murid-murid semua ni akan dapat menjawab soalan-soalan matematik tambahan terutamanya SPM dengan baik dan mencapai keputusan yang cemerlang. Okay, temui saya, Cikgu Azizi, untuk matematik tambahan di Mahir Tutor. Hai, Assalamualaikum adik-adik. Okey, baru lepas kelas matematik, sekarang kena sambung kelas matematik tambahan pula kan? Okey, bersama saya Cikgu Ju. Okey, sekarang ni kita masih dalam program yang sama, iaitu Seminar SPM 2021 Anjuran Bersama Multimedia University dan juga Selcom Axiata. Okey, terima kasih MMU, terima kasih Selcom. Okey, ini dibawakan oleh Mahir Tutor. Okey, jadi kita tak nak panjang-panjang, tak nak lama-lama, okey. Intro dia aku cakap macam ni, jadi cakap panjang juga. Okey. Jadi kita ada ruangan chat box, okey, dekat Facebook, dekat YouTube ada chat box, awak boleh tanya soalan dekat situ. Okey, tanya soalan dekat situ, nanti saya pilih. Okey, soalan yang saya rasa relevan saya akan pilih. Okey. Kemudian kepada pelajar yang mengikuti kelas pada hari ini, okey, tahniah kerana anda merupakan salah seorang daripada 50,000 pelajar di Mahir Tutor. Okey, pada yang belum sign up, belum daftar, boleh PM kami. Okey, untuk pendaftaran lah. Okey, lepas tu kita uruskan. Siapa yang nak study last minute tu semua boleh ikuti video di planetmahir.com/tutor. Okey, yang tu kita ada sebanyak 16 subjek, kata 4, kata 5, awak nak review last minute pun boleh. Okey, boleh tengok. Semua kita dah sortkan ikut syllabus. Okey? Okey, jadi sesi kali ini matematik tambahan, kita akan share tips and tricks, teknik menjawab, apa yang boleh, apa yang tak boleh, unit kena ada ke tak, yang tu so confuse kan. Unit kena ada ke tak cikgu dekat final answer ni? Markah kat mana dapat markah? Operation dapat markah ke tak? Yang tu sekejap lagi akan diberitahu oleh Cikgu Nur Azizi bin Fain, merupakan guru yang berpengalaman lebih daripada 18 tahun. Saya harap betul lah lebih, okey? Lebih daripada 18 tahun, merupakan guru cemerlang daripada tahun 2009 sampai 2014. Lama tu. 5 tahun, okey? Guru cemerlang. You must do something lah. Okey, Cikgu Nur Azizi ni saya ada dengar nama dia yang cikgu ni memang bagus. Okey. Even saya pun sebagai cikgu matematik tambahan pun rasa dia bagus. Okay? Jadi ambil absorb apa yang boleh diabsorb sebaik mungkin. Okay? Tulis, prepare calculator kat sebelah. Kalau cikgu tu cakap pasal calculator, awak tengok calculator awak. Function ke tak? Kalau tak function, tukar. Okay? Jadi
Cikgu ini merupakan, Cikgu Nur Azizi ini merupakan pemeriksa kertas 1 bagi SPM selama 9 tahun. Bukan mudah, okay? Bukan mudah. So, awak boleh tanya, sekejap lagi cikgu akan share kertas 1 ni dia marking daripada mana? Bawah ke atas ke bawah? Okay. Paper 2 dari atas ke bawah ke atas. Benda tu. Awak punya jawapan tu, dia marking dari mana? Okay? Okay, so itu sahaja dari saya. Saya akan outro sekejap lagi. So saya akan mempersilakan Cikgu Nur Azizi bin Fain. Okey, silakan. Okey, terima kasih ucapkan kepada moderator kita pada hari ini iaitu Madam Ju. Jadi sekarang ni tiba giliran saya. Tadi matematik, sekarang ini giliran subjek matematik tambahan pula ya. Jadi pertamanya saya ucapkan sekali terima kasih kepada Planet Mahir ataupun dalam slot ini Mahir Tutor yang akan menjalankan program ini, dan saya harap apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat sedikit membantu anak-anak murid sekalian untuk kita bersedia dan terus bersedia sehinggalah ke SPM nanti untuk tahun 2021 walaupun sekarang ni dah masuk tahun 2022 ya. Okey, jadi pada hari ini saya akan kongsikan sedikit, masanya tidak lama, lebih kurang sejam saja. Jadi saya mungkin tidak akan bincangkan terlalu detail tajuk-tajuk ke dan sebagainya, tapi saya lebih kepada tips untuk menjawab peperiksaan lah ya, untuk khususnya untuk subjek matematik tambahan. Ya, saya nak check slide saya okey tak? Okey cikgu, clear slide. Boleh ya? Okey. Okay. Jadi sekarang ni sebagai permulaannya, seperti kita sedia maklum, matematik tambahan ni ataupun additional mathematics merupakan subjek, ada yang mengatakan bahawa inilah subjek yang paling sukar sekali dalam silibus ataupun dalam SPM yang mengambil sains tulen khususnya ya, dan sebenarnya ada sebab dia sukar ini, dan AdMath sebenarnya diambil oleh pelajar-pelajar tertentu sahaja, mereka yang terpilih saja sebenarnya, dan yang pastinya memang akan ada bezalah dengan matematik ya. Okey, kemudian bila kita bincang tentang AdMath ini, sepatutnya kita dah mesti ada apakah target anda ini sebagai seorang murid yang mengambil sains tulen ataupun package yang lain tapi mengambil juga subjek matematik tambahan. Apakah target anda? Target di sini maksudnya dari segi pencapaian nanti kita nak dapat apa. Kita tahu subjek ini sukar, tapi kita rasa kita perlu bersedia dengan orang kata satu target yang sesuai dengan kita. Maksud saya target ni ialah kalau kita ada TOV, berapa TOV kita semasa peperiksaan akhir tahun lepas, dan seterusnya bagaimana apa kita nak capai ya pada tahap SPM sebenarnya nantilah ya. So bila dah ada target, kita perlu ada fokus lah ya. Jadi kalau kita target lulus saya contohnya, mengapa kita lulus? Sebab kita faham bahawa untuk subjek AdMath ini masih ramai lagi pelajar yang masih gagal di peperiksaan percubaan. Tapi walau bagaimanapun tidak menjadi suatu yang mustahil untuk kita mendapat lulus ataupun grade yang lebih baik lah. Tapi kalau kita targetkan keputusan kita lebih baik daripada itu untuk dapat kredit ataupun untuk dapat A dan sebagainya, mesti ada fokus yang kita perlu susun lah ya. Okey, jadi bila dah ada fokus itu, bagaimana hendak menjawab soalan matematik tambahan? Sebenarnya benda ni bukan datang tiba-tiba saja, tetapi sebenarnya dia datang daripada apa kemahiran yang kita dah belajar daripada tingkatan 4 sehingga tingkatan 5 sekarang ini, dan tidak mustahil juga banyak kemahiran juga dibawa daripada peringkat menengah rendah lagi sebenarnya. Mengapa? Disebabkan oleh memang matematik itu sebenarnya dia berperingkat kemahiran-kemahirannya. Maknanya ada digunakan daripada kemahiran yang paling asas sekalipun ya. Okey, kemudian yang paling penting sekarang ni kita nak kena sedarlah sejauh manakah saya sudah bersedia ketika ini. Ketika ini maksudnya dengan dah tak berapa lama lagi nak SPM ini. So rasanya adakah persediaan kita telah mencukupi ataupun kita masih lagi perlukan latihan-latihan tambahan. Bagi saya, selagi belum periksa, selagi belum masuk ke dewan periksaan itu, kita masih lagi berpeluang untuk memperbaiki diri kita ya. Okey, saya pergi dulu kepada yang kata aspek sukar tadi ya. Mengapa dikatakan bahawa AdMath ini sukar? Ada beberapa faktor lah ya. Okey, contohnya kemahiran matematik di peringkat menengah rendah terlalu asas.
Maksudnya gagal nak menguasai manipulasi algebra dan lain-lain di peringkat tinggi. Maksudnya dia dah ada masalah di peringkat menengah rendah lah, terutamanya algebra lah. Okay. Kemudian tidak mahir menggunakan heuristik penyelesaian masalah. Sebab apa? Salah satu kriteria dalam penyelesaian matematik tambah ini ialah melibatkan problem solving lah, yang paling utama sekali ialah sukar mencari maklumat tersirat. Maksudnya bila dia baca soalan-soalan yang ada itu, dia tak dapat dengan jelas untuk mengeluarkan maklumat tersirat. Mengapa? Sebab biasanya tersurat tu nampak dengan jelas, tapi yang tersirat itu kalau gagal dikeluarkan dan ia sepatutnya digunakan dalam penyelesaian, memang dia akan mengganggu penyelesaian pelajaran. Silapnya memang kita akan rasa sangat sukar soalan itu. Okey, tidak mahir menterjemah maklumat ke bentuk simbol atau ayat matematik. Sebab kita dalam soalan AdMath ni, dia tetap ada kategori soalan, kita kata soalan kebat lah. Soalan kebat ni diberi problem solving. Kita mesti tahu nak menukar daripada bentuk ataupun ayat matematik yang betul, dan sekiranya kita mampu buat yang itu dengan betul, ada setengah-setengah tempat itu sudah pun boleh membantu kita untuk mendapat markah-markah awal. Itu kelebihan dia bila kita pandai tukar ayat kepada simbol-simbol matematik. Okey, gagal mengenal pasti strategi yang perlu digunakan. Kemudian pelajar ni terlalu bergantung kepada guru. Ini saya tidak nafikan, kalau kita jumpa rakan-rakan guru yang mengajar AdMath ni pun sebenarnya dia kata pelajar ni kalau kita tak beri latihan kepada dia, dia tak percaya yang lain contohnya. Dan sepatutnya bagi saya lah, bila pelajar ni memang dah dekat sangat SPM ini, kena ubah lah. Patutnya kita perlu mencuba latihan tambahan selain daripada latihan diberi oleh guru. Dan yang paling penting sekali yang ini. Kadang-kadang dia kurang nak bincang dengan rakan-rakan dia buat sorang-sorang saja. Mengapa? Perbincangan tu bagi saya dia akan memberikan maklumat-maklumat tambahan ataupun strategi-strategi barulah yang boleh dikongsikan dengan sama-sama rakan tu. Okey, jadi sekarang ni apa yang perlu kita tahu? Saya rasa sebahagian daripada perkara ini kita dah tahu pun. Tapi sekadar nak ulang semulalah. Kandungan dan sukatan pelajaran, format kertas periksaan kita tahu yang sekarang ini kita guna KSSM. Bagi pelajar mungkin dia tak rasa apa-apa, dia rasa sama, tapi kalau guru-guru tu memang dia sangat rasa berbeza daripada format yang lama KBSM ke KSSM. Cumanya bagi saya lah secara personal saya merasakan untuk subjek matematik tambah ni dia punya perubahan daripada KBSM ke KSSM tak terlalu banyak lah berbanding dengan matematik. Matematik memang banyak lah perubahan dari segi silibus, tajuk dan sebagainya. Okey, kemudian teknik belajar berkesan dan teknik menjawab. So hari ini kita akan kongsikan dan sekiranya sempat nanti saya akan pilih beberapa tajuk yang bagi saya tajuk yang boleh bantu pelajar-pelajar semua tak kira kategori mana. Untuk kita mungkin dah pun dibincangkan dengan guru tapi sebagai peringatan dan sekiranya benda ni benda-benda yang baru pelajar tahu, jadikan dia sebagai maklumat atau info tambahan untuk persediaan nanti. Okey, jadi ini seperti saya dah beritahu tadi, kita dah tahu pun silibus ini. Ini silibus KSSM untuk tingkatan 4 dan 5. Dan yang ini kalau kita perhatikan susunannya tajuk hampir sama tapi dia ada susunan yang berbeza. Sekarang ini nampak ni BPK ataupun bahagian penggunaan kurikulum, dia susun tajuk-tajuk algebra ni terlebih dahulu di tingkatan 4 semuanya dahulu. Dan untuk pengetahuan semualah, saya tak pasti pelajar perasan atau tidak. Sebenarnya dalam banyak-banyak tajuk yang ada dalam AdMath, saya secara personal saya akan rasa bahawa tajuk-tajuk daripada algebra ni lah sebenarnya yang antara yang lebih mudah lah. Walaupun sebenarnya algebra tu sebenarnya menjadi satu masalah bagi setengah-setengah murid lah. Seterusnya disusun dalam komponen bidang seterusnya, bidang geometri, kemudian bidang kalkulus, trigonometri dan juga statistik. Dan juga ada elektif. Nanti kita akan tengok elektif macam mana dia masuk dalam SPM lah. Okey. Jadi ini susunan tajuk, sekadar maklumat sahaja saya bulat yang ini, komponen tadi lah, komponen algebra, komponen geometri, komponen kalkulus, statistik, juga trigonometri lah. Okey, sekarang kita pergi pula kepada format. Ini pun bagi saya pun bukan lagi rahsia, sebenarnya ialah semua telah ketahui dia, maknanya guru-guru telah ketahui dan saya pasti guru-guru juga telah berkongsi dengan anak murid semua. Cumanya di sini sebenarnya kita kena lebih kritikal. Kritikal tu maksudnya bagi kita untuk lebih detail sebab kita tahu bahawa dia ada kertas 1 dan kertas 2. Dua-duanya ialah ujian bertulis, tak ada masalah yang itu. Kemudian respon terhad dan juga subjektif berstruktur. Maknanya untuk kertas 1 dan kertas 2 ni senang cerita je kaedah soalan itu keluar tu dah sama dah. Tak seperti sebelum ni ada sikit perbezaan tapi sekarang ini dah sama dah. Maknanya senang cerita dia kertas 1 ke kertas 2 ke kaedah kita nak menyelesaikan soalan itu hampir sama. Bermula dengan langkah kerja yang perlu kita
kita detailkan satu persatu sehinggalah kita sampai ke jawapan akhir. Ya. Okey, kemudian dia cumanya ada bahagian berbeza sedikit, bahagian A, bahagian B. Bahagian B untuk kertas 1 itu dia ada 3 dan kita jawab 2. Mungkin dari segi markah di situ nampak lebih besar diperuntukkan di kertas 1. Okey, kemudian kalau bahagian kertas 2 pula dia ada A, wajib jawab semua 7 soalan, 50 markah. Kemudian bahagian B tu 4 soalan jawab 30 markah. Maknanya setiap soalan akan beri 10 markah. Dan juga bahagian C 4 soalan jawab 2 soalan 20 markah, bermaksud setiap soalan yang kita pilih itu markahnya 10-10 lah. Saya rasa murid-murid semua pun dah ada orang kata idea tentang yang ini. Cumanya biasalah ya. Kita kadang-kadang sehinggalah tak keluar kepada set soalan sebenar tu, ada lagi kadang-kadang tak berapa yakin di manakah tarik tajuk ni akan keluar. Tak apa, itu kita cuba bincangkan. Yang paling penting sekarang untuk pelajar ialah sejauh mana nak bersedia. Bersedia secara berperingkat lah kita kata, sehinggalah kepada ke tarikh ataupun ke waktu peperiksaan tu nanti. Okey, seterusnya konstruk. Okey, konstruknya kita perhatikan dia memang konstruk disusun ini dia disusun mengikut kompleksiti pemikiran lah ya. Iaitu daripada mengingat, memahami, kebar lah, berfikir aras rendah, kemudian yang aplikasi, analisis, penilaian dan itu semua daripada orang kata bahagian kebar. Dan memang untuk pengetahuan semua, saya sedia maklum bahawa soalan kategori kebar ni sebenarnya difahamkan nanti akan mencecah hingga 50% dalam pentaksiran PSPM lah untuk semua subjek sebenarnya. Ya. Okey, jadi yang lain-lain itu saya rasa tak ada masalah sangat. Maknanya dia memang sudah di dalam kata pengetahuan anak murid semua. Cuma saya buat sedikit summary berkaitan dengan format SPM ini. Okey, kira macam ni yang lebih kurang. Okey, ini tunjukkan bahawa macam mana kedudukan kertas soalan kita. Iaitu kalau kertas 1 bahagian A 1 hingga 12. Itu memang wajib dijawab semua. Markahnya 64 lah. Yang disusun. Saya susun supaya nampak lebih. Cuma kita tak tahulah tajuk apa, soalan mana dan sebagainya. Tapi gambaran dari segi orang kata kedudukan tu macam inilah lebih kurang je. Ya. Okey, kemudian untuk bahagian B pula ada soalan 13 hingga 15 jawab 2 saja. Kemudian untuk bahagian kertas 2 pula 1 hingga 7 wajib jawab semua. Bahagian B 8 hingga 11 jawab 3 dari 4 dan bahagian C 2 daripada 4. Dan untuk bahagian B dan bahagian C ni maknanya setiap soalan kita jawab itu memang markahnya 10 lah, disebabkan oleh pertukaran markah dia. Kita ada soalan pilihan, jadi setiap soalan itu ditetapkan markah yang samalah. Berbeza dengan bahagian A ini wajib jawab, pertukaran markah dia mungkin berbeza-beza daripada soalan itu. Sama juga dengan bahagian A di kertas 1, tapi total ni telah ditentukan lah. 64 dan juga 50 di kertas 2 tu. Ya. Okey, kemudian markahnya 80 markah, 100 markah dan totalnya 180 markah. Maknanya dari total 180 markah ni nanti yang akan menentukan kita dapat berapa peratus dan akhirnya akan ditentukan grade yang bersesuaian. Ya. Okey, dan aras kesukaran 532. Dan saya nak kongsikan sedikit nanti apa maksud 532 tu. Nanti kita sepatutnya menggunakan kesempatan aras 532 ini. Ya. Okey, kemudian anggaran pembahagian masa iaitu ini sama saya dengan matematik juga, 1/5 minit untuk 1 markah dan kita darablah dengan berapa markah yang diperuntukkan untuk soalan nombor tersebut, kita akan dapat secara kasarnya berapa minit kita perlu peruntukkan ke dalam setiap soalan itu. Ya. Okey, jadi ini yang tadi konstruk dia. Dan ini nak tunjuk inilah. Maknanya 50%, 30%, 20%. Sebab dia pecahkan 532. Maksudnya semua soalan ini dia memang ada 50% daripada aras rendah. Walaupun ada setengah-setengah murid tu lah walaupun at max tu dia kata tahu rendah 50%. Tapi dia tetap juga merasakan bahawa yang rendah itu sukar bagi dia. Mungkin dia tidak menguasai sepenuhnya, sebab itu dia jadi begitulah. Tapi kita sepatutnya menggunakan kesempatan bahawa 50% ni berada di arah rendah. Sepatutnya itulah yang menjadi keutamaan, terutamanya bagi mereka-mereka yang target dia untuk lulus. Ataupun dia tak pernah lulus dan dia mengharapkan dia dapat lulus ataupun grade-grade yang lebih baik lagi daripada itu. Ya. Okey. Jadi seterusnya kita bincang pula bentuk soalan. Okey, tadi kita dah pergi pada format dan dah ada saya susunan tadi, susunan nombor-nombor soalan itu. Sekarang ni kita nak tengok pula kepada apakah dia punya orang kata bentuk soalannya. Ya. Okey, jadi bentuk soalan pertama ialah rutin. Yang kedua ialah bukan rutin dan ketiga ialah soalan kebat. Okey, mengapa perkara ini
perlu menjadi kata peringatan kepada murid-murid sebab soalan rutin, bukan rutin dan kebat ini yang akan menentukan kategori soalan lah. Okey, jadi rutin ni maknanya soalan-soalan penyelesaian biasa lah, maksudnya kita kata begitu. Dan mungkin kita dah jumpa betul-betul soalan itu sebelum ini. Mungkin yang akan bertukar hanya dalam bentuk nombor sahajalah. Tapi yang pastinya rutin itu juga dia ada kata beberapa portion markah dia lah yang diperuntukkan. Okey, bukan rutin. Saya buat tanda begini jadi berkait. Daripada rutin itu dia akan bertukar kepada bukan rutin. So bukan rutin jugalah menjadi orang kata cara soalan itu diberi agak berbeza sedikit daripada soalan rutin. Dan yang paling penting, yang ketiga ialah soalan kebat. Soalan kebat ni biasa pelajar kadang-kadang dia macam takut sikit jawab lah. Bagi saya, kalau kita dah bersedia dengan soalan rutin dan bukan rutin, sepatutnya kita seterusnya boleh mencuba untuk menjawab soalan kebat. Soalan kebat ni senang cerita dia. Dia memang soalan berbentuk problem solving. Dia beri permasalahan dan kita perlu mengaitkan dia dengan tajuk apa, masalah apa yang diberi dan formula apa yang sesuai. Biasanya penyelesaian dia hampir sama saja, cuma kadang-kadang ada isu sikit kita nak mentafsir masalah yang diberi dalam soalan kebat tersebut. Jadi memang soalan problem solving. So ini nak membezakan kebat dan juga kebat tadi. Dan kebat sebenarnya kita boleh katakan rutin lah, tapi sebenarnya bila sebut bukan rutin, bukan rutin ni salah satu sifat soalan daripada kategori kebat. Tapi yang saya tunjukkan kebat di sini adalah kebat sepenuhnya lah. Sebab ada kadang soalan bukan rutin, tapi dia tidak memenuhi lagi kriteria kebat itu sepenuhnya. Tapi apa-apa pun, soalan ini memang dah disusun mengikut orang kata pembahagian yang telah ditentukan seperti kita bincangkan tadi. Okey, yang lebih penting sekarang ni ialah sejauh mana soalan rutin, bukan rutin dan kebat ini akan menjadi aras rendah, aras sederhana atau tinggi. Yang ini yang kadang sukar lagi kita nak pastikan, tapi sebagai seorang murid sebenarnya kita tahulah kita dah cover banyak tajuk dan kita bersedialah dengan kemahiran-kemahiran yang ada itu supaya dia akan membantu kita untuk mempermudahkan menjawab soalan-soalan dari bentuk-bentuk soalan ini. Tapi rutin ini biasanya menjadi soalan yang diutamakan bagi mereka yang nak target sekurang-kurangnya lulus ataupun mungkin kredit lah. Okey, jadi saya kongsikan dahulu tips untuk lulus. Tadi kita dah bincang berperingkat-peringkat dan bagaimana nak lulus dah ya. Okey, jadi untuk lulus ADMET ni, yang pertama ni dia pergi dulu kepada memantapkan kemahiran asas algebra. Okey, mengapa asas algebra dan dalam subjek matematik tambahan juga ada bidang algebra. Seperti yang saya bincang tadi kan. Jadi sebenarnya dia memang berkait untuk mempermudahkan kita, untuk membantu kita menyelesaikan soalan-soalan dalam ADMET lah. Sama ada memang soalan dalam komponen algebra itu sendiri ataupun dalam soalan-soalan daripada bidang yang lain. Maknanya algebra itu banyak membantulah. Okey, apa perkara-perkara penting yang perlu ada? Contohnya menukar perkara rumus. Sebab kadang-kadang ada pelajar menukar kepada perkara rumus juga menjadi isu dan itu memang akan sangat mengganggu penyelesaian. Kemudian mengembang ungkapan algebra. Ini bukan belajar dalam ADMET saja, dia pada peringkat menengah rendah lagi telah pun didedahkan. Kita nak pastikan kemahiran itu memang kita betul-betul ada. Okey, jadi kemudian pemfaktoran ungkapan algebra, persamaan linear, kuadratik dan juga indeks. Indeks ini dah pun belajar di peringkat menengah rendah, tapi dia ada upgrade version lah untuk dalam silibus matematik dan juga matematik tambahan di menengah atas. So dia memang berkait-kait dan memang diperlukan dalam banyak penyelesaian. Okey, seterusnya apa lagi? Kita dahulukan soalan rutin. So sekarang saya dah mula pergi kepada tajuk-tajuk yang menjadi cadangan lah. Sebenarnya mungkin daripada pandangan seorang guru dia ada berbeza-beza sedikit, tetapi yang saya senaraikan ini antaranya yang menjadi pilihan. Guru biasanya dia akan sangat menganalisis, dia akan bantu anak-anak murid dia bagaimana dia nak bantu. Maksudnya dia guide dia dengan mendahulukan tajuk-tajuk apa. Tajuk ni maksud saya rutin ni soalan rutin. Tapi dari tajuk-tajuk yang kita rasa sangat boleh membantu. Okey, contohnya sistem persamaan, hukum linear, nombor indeks, yang penyelesaian segitiga dan juga pengatur secara linear ni sebenarnya dia dalam kata bidang yang sama, elektif tu, tapi dia pilihan lah. Cuma kita nak jawab 2 dari 4 Okay, kemudian vektor, koordinat geometri, sukatan membulat, fungsi trigonometri. Ini cadangan. Jadi kalau tajuk tu ini didahulukan dahulu. Sebelum kita nak pergi kepada tajuk-tajuk lain yang mungkin
bagi pandangan murid-murid sendiri ataupun guru-guru sendiri bersetuju, mungkin kita kata aras tajuk itu ataupun lagi sukar. Contoh kalau kita nak buat kalkulus, pembezaan pengambilan mungkin lebih sukar. Tetapi bagi pelajar yang memang nak skor, dia tak ada arah lah, dia memang kena memilih orang kata untuk tidak memilih-milih tajuk saja. Dia kena selesaikan hampir semua tajuk yang ada dalam silibus lah. Ya. Tapi ini bagi saya untuk tips lulus. Okey, kemudian latihan berterusan topik pilihan yang berformat kertas 1 dan 2 serta soalan-soalan SPM tahun lepas. Okey, ada yang mengatakan bahawa SPM tahun lepas ialah KBSM lagi. Tapi bagi saya sebenarnya kita bincang tentang kemahiran yang ada dalam tajuk itu dan kebanyakan tajuk AdMax dalam silibus KBSM tu masih kekal lagi ke dalam silibus KSSM. Kebanyakannya, walaupun tidak sepenuhnya, tapi kebanyakan dikekalkan dan kita dah semak kepada standard kandungan dan juga standard pembelajarannya, dia tidak jauh berbeza. Maksudnya kemahiran itu masih lagi kemahiran yang relevan untuk kita guna dalam tahun inilah. Okey, walaupun di tahun pertama KSSM. Okey, sebenarnya semasa pemeriksaan itu, strateginya jawab yang kita kata tadi dulu lah. Jawab yang itu dulu. Kemudian barulah kita nak kalau ada peluang untuk jawab yang lain. Tapi itu untuk tips lulus. Masuk kesimpulan daripada apa yang saya nyatakan di sini, untuk dapat lulus itu, kita memang boleh menyusun tajuk-tajuk tertentu sahaja untuk kita pastikan kita dapat lulus lah. Tapi saya kata beritahu tadi, kalau nak dapat grade lebih baik, tak bolehlah hanya bergantung pada tajuk minimum. Kita kena pergi kepada bidang tajuk yang lebih besar lagi untuk kita kata macam kita nak kumpul markah lagi lah untuk dapatkan markah yang lebih baik. Okey, seterusnya teknik menjawab soalan umum ni saya beri umum dahulu. Sebab umum ni maksud saya dia mungkin terpakai untuk semua jenis soalan. Tapi yang paling penting sekali ialah dia ada langkah-langkahnya. Ya. Okey, baca dan faham topik ditanya dan kendak soalan, tak ada masalah ini. Keluarkan ni maklumat tersurat dan juga tersirat. Tersurat okey lagi, yang tersirat ni kadang-kadang menjadi isu. Contohlah saya kata, kalau soalan saya kata diberi satu rhombus. Bila sebut rhombus ini, dia memang di segi salah satu di segi 4. Tapi tersirat daripada rhombus itu ialah dia ada sifat-sifatnya. Bagaimana dengan sisinya, bagaimana dengan sudut dan sebagainya. Itu yang dipanggil maklumat tersirat. Dia tak nyatakan secara terus, tapi dengan dia beri orang kata maklumat itu secara dengan nama itu, dia ada apa yang sepatutnya dikeluarkan. Contoh lain, kalau kata pembezaan pengambilan tu dia kata berubah fungsi kecurunan. Fungsi kecurunan tu kalau simbol dia ialah DY/DX contohnya. Itulah antara benda-benda dia lah yang kita perlu beri perhatian. Ya. Okey, kemudian langkah 2, tukar maklumat kepada simbol atau ayat matematik dan kaitkan dengan rumus panduan yang akan digunakan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dalam AdMax ni dia banyak rumus. Walaupun rumus tu sebenarnya saya kira 24 rumus yang ada sebab-sebab dia ya. Tapi sebenarnya ada pelajar kadang-kadang dia mampu memilih rumus tapi dia tak mampu untuk menggantikan rumus dengan betul. Itu isu dia. Dan bagi saya, kalau dari segi standard pemakaian pun, pelajar yang hanya menyalin formula ni tidak akan dapat markah lah. Dia mesti, itu nombor 3 tu. Maklumat yang ada digunakan dan digantikan mengikut rumus dengan betul. Maksudnya ganti betul, barulah layak dapat markah. Markah awal lah. Ya. Okey, kemudian seterusnya langkah 4, membuat penyelesaian sehingga jawapan akhir. Dan yang kelima, membuat semakan sekiranya masa ada lah. Kenapa saya kata masa ada? Ada setengah-setengah soalan kadang-kadang kita mungkin ambil masa yang terlalu lama. Sekiranya masa tu dah terlalu banyak ambil, kita better pergi soalan yang lain sebelum kita nak buat semakan. Tapi kalau ada masa lebih, kita boleh buat semakan. Mungkin guide kita tadi dari segi berapa masa kita nak peruntukkan untuk satu-satu soalan. Ya. Tapi bagi saya, bagi mereka yang memilih untuk menjawab minimum silibus, bagi saya lah, dia mungkin ada lebih masa sebab dia takkan jawab semua soalan. Bagi saya dia boleh spend masa yang berkualiti untuk soalan-soalan yang dia dah pilih ataupun tajuk-tajuk terpilih itu. Okey, ini ada beberapa peringatan lagi. Pastikan rumahan dengan betul ni tak ada tadi. Jangan bundahkan awal jawapan dalam pengiraan sebab untuk AdMax sebenarnya ada dalam beberapa tajuk dalam jenis soalan kita kata dia memang peringkat awal kita akan dapat markah itu dalam perpuluhan. Jadi jangan bundar tu terlalu awal sehingga dia akan memberi kesan kepada penyelesaian berikutnya. Ya. Okey, jadi pastikan setiap jawapan anda dalam sekurang-kurangnya 4 angka bererti kecuali nyatakan. Kalau dia tak minta, biasakan 4 angka bererti. Sebab AdMax ni biasalah jawapan dalam kosong, perpuluhan, berapa. So pastikan 4 angka bererti di belakang tu kecuali dinyatakan. Kalau dinyatakan maknanya tak ada masalah lah, kita ikut arahan soalan. Okey, cumanya untuk darjah, biasanya kita bundar 2 tempat sahaja.
tak adalah bunda darjah sampai 4 bulan kan, biasa 2 atau 4 bulan saja. Dan kalau tidak terpaksa, jangan beri darjah dan minit, beri kepada darjah sahaja. Walaupun kadang-kadang memang kita boleh tukar pun kepada darjah dan minit kan. Tapi bagi saya elok darjah sahaja ya. Ini pun bagi saya antara orang kata tips jugalah ya. Okey, pastikan anda memahami kehendak soalan, pastikan anda tahu menggunakan jadual terutama bagi topik taburan kebarankan. Ini yang nak jawab lah sebab dia ada jadual dibekalkan. Dulu zaman-zaman dulu dia guna buku betul, dia panggil buku sifir tu. Tapi sekarang ni untuk tajuk itu, kegunaan itu telah pun ada dibekalkan sekali dalam set soalan itu ya. Jadi nak pasti guna macam mana je lah ya. Okey, seterusnya pastikan anda tahu menggunakan operasi pengiraan dengan menggunakan kalkulator. Saya highlight yang ini sebab apa? Dulu sebelum ni kita guna kalkulator yang ini saja, MS570. Tapi sekarang ni saya rasa bermula pada tahun 2000, dah mula lama juga lah dah guna kalkulator yang version inilah. Dulu-dulunya Casio, tapi sila pastikan kita mahir. Kalau kita guna 570 yang belah kiri ni, pastikan kita mahir dia. Jangan tiba-tiba, contohnya lah kita biasa guna yang Casio 570 ni kan. Tiba-tiba kita nak pergi guna yang sebelah kanan. Tadi Cikgu Yasin Max saya tengok dia tunjuk kedua-duanya cara guna macam mana lah. Tapi nak tunjuk sekarang ni tak sempat mungkin. Tapi pastinya tip dia jangan pula berlatih kalkulator guna ataupun sebelum ni guna kalkulator jenis ini. Tiba peksa keluar buat awak yang lain pula. Itu mendatangkan kesukaran semasa nak jawab nanti. Bagi saya, kita pastikan kita nak guna kalkulator jenis apalah. Tapi saya rasa yang terbaru memang yang sebelah kanan ni lah biasa digunakan sekarang ini. Jadi itu tip jugalah supaya kita tidak menghadapi masalah terkejut nanti. Lain pula dia punya cara nak guna. Memang pasti lain sebab version kalkulator itu berbeza. Ya. Okey. Kemudian tugasan ataupun kerja mengira penting melibatkan penggunaan rumus, penggunaan konsep, strategi atau jalan kerja dan juga nilai atau kejituan. Apa yang 4 perkara ini penting? Ini pun saya dapat kongsi maklumat daripada guru-guru yang pakar sebenarnya dikongsikan berkenaan dengan berkaitan dengan tugas pengiraan dia lah ADMAX. Sebab ADMAX sebenarnya dia berkait antara rumus dan juga konsep. Kadang-kadang ada pelajar, dia tak boleh jawab disebabkan apa? Dia lemah konsep tu. Walaupun kadang-kadang rumus tu tahu, tapi sebabkan lemah konsep itu dia masih lagi gagal nak menyelesaikan soalan itu dengan baik. Ya. Jadi untuk rumus ini bagi saya ialah ditulis rumus dan masukkan nilai. Maknanya rumus tu ditulis, kita pasti nak guna yang itu dan digantikan dengan betul dengan nilainya. Sebab seperti tadi kan, sekadar menyalin formula atau rumus saja tak layak lagi markahnya. Mesti ada gantian. Gantian pula mesti apa? Yang betul. Bukan ganti yang tak betul, ganti yang betul. Maksudnya kita memang kena pasti nilai apa yang nak digantikan berdasarkan kefahaman kita dalam tajuk itulah. Itu kata konsep lah. Kemudian konsep itu digunakan banyaklah. Contohnya kalau contoh di sini, konsep kata M1 darab M2 sama dengan M1 ini konsep perpendikular ataupun berserenjang. Kemudian kalau pembezaan tu tahu dah kuasa dia berkurang 1. Kalau pengameran tu bertambah 1. Jadi benda ni jangan tertukar lah. Maksudnya kalau tertukar tu dianggap salah konsep dah. Itu belum tengok penyelesaian sebenar lagi. Itu baru konsep saja. Okey, kemudian bila kita dah gantikan pengang konsep dalam formula dengan nilai-nilainya, bagaimana kita menyelesaikan? Sebab dia ada clue-clue dia daripada soalan itu sendiri, bagaimana bentuk penyelesaian strateginya. Contohnya, penyelesaian persamaan kuadratik. Biasanya diberi persamaan dalam bentuk X, kita diminta mencari nilai X tersebut. Contohnya lah ya. Okey, kalau kita jumpa soalan selesaikan persamaan berikut, tak kira dalam tajuk apa, kalau trigo contohnya, dia minta cari nilai X sudut dalam darjah contohnya lah. Dan seterusnya ialah jawapan akhir. Maksudnya mesti jawab soalan lah. Kalau soalan tanya X, jawablah X. Kalau soalan tanya cari nilai apa, beritahu. Okey, kemudian contoh lain, biasa juga berlaku soalan jenis begini. Ungkapkan M dalam sebutan M. Jadi jawapan kita tu mesti M sama dengan berapa. Jadi di situlah yang perlunya kita hati-hati supaya nanti kita nampak jelas apa sebenarnya jawapan yang kata yang kita kehendakilah. Okey, seterusnya untuk teknik menjawab ni, sebab saya boleh katakan sekarang dengan silibus baru, dengan format baru ini, kertas 1 dan kertas 2, hampir sama saja cara kita nak menjawab soalan. Sepenuhnya sekarang ini, kertas 2 sekalipun dah menjawab dalam kertas soalan saja yang disediakan ruang-ruang. Jadi kita perlu manage ataupun kita kena uruskan ruang-ruang yang ada itu sebaik mungkin supaya kita dapat present jawapan kita dengan baik. Terus jawab di kertas soalan, tulis semua kerja mengira yang penting.
cuba satu demi satu soalan. Tapi sebelum itu saya dah beritahu tadi, satu perkara, semak tajuk dulu. Sebab kita kadang-kadang ada kategori, kita ada soalan favourite ataupun tajuk favourite yang kita nak jawab terlebih dahulu. Sebab kita rasa kita dah banyak cover dan kita rasa kita lebih kuasai tajuk tersebut, kita mulakan dengan tajuk itu dulu. Boleh tinggalkan dulu tajuk yang lain, tapi bila ada masa kita akan tengok jugalah soalan-soalan yang lain itu. Okey, jika kita tak dapat, pergi kepada soalan berikutnya lah. Ya. Okey, seterusnya. Ni dia kata macam kita kata key point kita lah. Apa sebenarnya yang penting untuk jawab periksaan AMX ni. Okey, yang pertama berhati-hati semasa membaca soalan. Berhati-hati supaya kita tahu tajuk apa je lah sebenarnya. Kemahiran apa, formula apa dan sebagainya. Okey, kemudian ikut arahan soalan. Mula dengan soalan daripada tajuk kegemaran anda. Saya dah beritahu tadi. Okey, jadi ini cadangannya seperti telah dibincangkan lebih awal. Okey, tunjukkan penyelesaian dengan jelas. Sebab apa? Sebab setiap aras-aras atau level-level penyelesaian itu memang kita ada markah yang dibutuhkan sekiranya ia bersesuaian dengan skema yang telah ditetapkan. Ya. Okey, pilih formula yang betul, ganti nilai dengan tepat dalam formula. Jawapan A mesti dalam sebutan teringkas, simplest form. Masih kalau pecahan itu pun diberi dalam bentuk yang teringkas ya. Dan pastikan semak jawapan anda. Ya. Dan bagi jawapan puluhan, jawapan diberi betul kepada 4 angka berti kecuali dinyatakan dalam, diminta dalam soalan itu berapalah. Ya. Jangan budak awal jawapan anda. Sebenarnya ni biasanya dia akan beri kesan kepada orang kata penyelesaian kita secara keseluruhan lah. Ya. Okey, kemudian ada kata kunci. Kata kunci ni sebab dia keluar daripada soalan lah. Biasanya kata kunci ini akan memberi maksud apa yang kita perlu buat ataupun kita gunakan strateginya. Ya. Bagi contohnya, bila ada ayat seterusnya ataupun hence ni kan. Okey, guna jawapan yang diperoleh sebelumnya untuk digunakan dalam, biasanya ni soalan yang ada sub lah. Sub A, sub B. Soalan A tu dah dapat, perlu guna di dalam soalan B dan seterusnya lah. Okey, kemudian ungkapkan ataupun express. Ya. Tiada jawapan nombor, maksud bukan nombor, tiada jawapan nombor keseluruhannya. Jawapan itu dalam bentuk sebutan pemalar. Itu biasanya kalau gunakan ungkapkan lah. Ya. Okey, untuk buktikan ataupun tunjukkan, ini biasanya jawapan tu dah ada. Cumanya kita nak tunjukkan langkah-langkah dengan jelas supaya langkah-langkah itulah nanti akan menunjukkan flow markah yang kita akan dapat lah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada tulis atau nyatakan tiada pengiraan khusus, jawapan boleh diboleh dengan kiraan ringkas. Biasanya soalan ini dia mungkin kita panggil markah-markah awal lah. Markah awal ni mungkin markah tak banyak. Jadi kadang-kadang kita kira detail ke ataupun kita boleh buat corakan pun biasanya dah boleh mampu untuk memberikan markah kepada kita. Ya. Okey, kemudian selesaikan, cari nilai daripada persamaan yang diberi. Anggarkan jawapan dalam julat tertentu. Okey, lukis graf, lakar graf. Dua yang berbeza ya. Lukis graf maknanya biasanya dia akan bekalkan kertas graf untuk kita lukis graf itu sebab dia arahan dia lukis graf. Tapi kalau lakar graf ataupun sketch graf tidak memerlukan kertas graf, hanya bentuk dan kedudukan yang perlu. Maknanya dia ada bentuk-bentuk. Kalau kita sketch trigo tu bentuk apa, dia mesti tunjuk bersilang di mana dan sebagainya, memadai sebab dia hanya minta kita lakar sahaja. Ya. Okey, seterusnya tip SPM mengikut tajuk. Okey, ini pun tak semua tajuk lah. Ni ada beberapa tajuk saja. Kadang-kadang dengan apa yang ada di sini ni, kita boleh agak apa penyelesaian yang sesuai lah. Contohnya bila fungsi songsam plus dengan fungsi gubahan. Kemudian fungsi kuadratik ni dia ada menyelesaikan menggunakan formula pembentukan persamaan, kesamaan kuadratik ataupun bentuk komputer square, bentuk vertex ni. Kemudian kalau hukum linear pula, dia akan menukar bentuk tak linear kepada bentuk linear. Okey, guna skala yang diberi disesuaikan guna graf. Okey, kalau kata koordinat geometri ni pula, guna formula bukan lukis. Maksudnya dengan lukisan tu tak diterima lah. Kena buat pengiraan guna formula. Ini pengiraan dan perbezaan tadi dah ada dah. Kuasa bertambah dan juga kuasa berkurang. Okey, kemudian untuk teknik penyelesaian masalah pula. Sebab bagi saya perlu ada info tentang ini sebab dia akan beri kesan kepada bagaimana kita nak solve soalan-soalan yang dikatakan berbentuk kemahiran fikir aras tinggi lah. Okey, bila memahami masalah, kita dah kena tahu dah apa yang kita nak kena ada, tajuk apa yang diberi, apa yang perlu dicari. Kemudian merancang strategi, pilih kaedah dan juga formula, melaksanakan strategi, tunjuk penyelesaian, jadual dan juga graf, menyemak semula, jawapan ikut kehendak dan juga arahan soalan. Ya. Okey, dan secara detailnya bila kita faham masalah ini, apa yang kita perlu ada? Okey, kita kena ada kata kunci dan kata kerja.
Seterusnya kita ada tukar apa ataupun mana tajuk apa, konsep mana yang nak digunakan dan juga formula apa tu. Ya. Dan yang lebih penting ialah kita nak keluarkan maklumat tersurat dan juga tersirat, simbol berdasarkan ayat yang diberilah dan mungkin boleh rakar dengan rajah. Ya. Okey, jadi saya dah pergi sepintas lalu dengan segera berkaitan dengan tips-tips yang ada. Okey, dan sekarang ni saya dah pilih beberapa tajuk. Tengoklah setakat yang sempat sehingga waktu yang sesuai sebab saya ada pilih beberapa tajuk untuk kita kongsikan bersama-sama lah. Ya. Okey, tajuk yang pertama saya pilih hukum linear. Okey, mengapa kita pilih hukum linear? Ini tajuk yang bagi saya yang sangat boleh membantu murid, utamanya bagi mereka yang memang nak mencapai, orang kata yang masih lagi gagal nak sampai lulus. Pastikan tajuk ini, kalau saya kata, cik, pelajar ni dapatkan markah penuh, patutnya lah. Ya. Okey, so apa dia punya idea secara keseluruhan dulu? Ini berujuk kepada kertas 2 yang kita perlu kata jawab soalan bentuk graf lah ya. Okey, mengisi jadual seperti arahan lah ya, menukar persamaan kepada bentuk linear, memilih skala biasanya diberi paksi betul, melabel, menanda skala seragam pada paksi, kemudian memplot titik dengan tepat, melukis garis lurus penyuaian terbaik, line on the best fit, kemudian menghitung kecerunan, pilih 2 titik yang menyentuh garis lurus penyuaian terbaik ataupun line on the best fit tadi. Okey, seterusnya membaca pintasan, tulis terus di graf mana pintasan tulis di graf. Kemudian jawab soalan tambahan, maknanya soalan itu sekiranya ada lah, maknanya berdasarkan graf lah ya. Okey, jadi mungkin kita boleh tengok kepada contoh soalan ini ya. Okey, saya pilih sebab dia banyak jenis soalan daripada hukum linear ni, tapi saya pilih soalan log. Sebab soalan melibatkan log ni biasanya menjadi sedikit isu kepada murid-murid kita lah. Kalau soalan yang bukan log tu biasanya okey je. Tapi sekarang ni kita pergi contoh kepada soalan yang berbentuk log ya. Jadi diberi persamaannya ialah Y sama dengan PK. Ini tertinggal ni patutnya ada X sebenarnya. X kuasa 2 kat situ. Okey. Jadi kita pergi soalan arahan ni ialah plot log Y melawan X kuasa 2. Seterusnya lukiskan garis lurus penyuaian terbaik. Ya, maksudnya kita perlu dapatkan dia punya orang kata arahan awal ini. Kemudian soalan B baru guna graf DA untuk mencari nilai. Ya, okey, log Y melawan X kuasa 2. So ini jadual dia lah. Bila diarahkan log Y melawan X kuasa 2 bermakna jadual baru yang perlu dibentuk ialah X kuasa 2 dan juga log Y lah. Ya. Dan kita akan gantikan dengan nilai berdasarkan nilai yang ada. Yang ini nilai sebenarnya saya tak tunjukkan. Maknanya kita terus saja beri nilai X kuasa 2 yang ada lah. Ya. Okey, jadi kemudian lukiskan graf di kertas graf. Ya. Dan tukar persamaan ke bentuk linear. Jadi ini yang benda yang penting lah. So daripada tadi, sebenarnya tadi dia ada tertinggal X kuasa 2 di sini ya. X kuasa 2 sebenarnya. Ya. Okey, jadi bila kita jadikan dia tukar kepada bentuk linear, dia akan jadi log Y sama dengan log P tambah X kuasa 2 log K. Dan menukar ini perlu kita latihlah supaya walaupun tidak diarahkan dalam soalan, tapi kita tahu kita perlu buat sebab kita nak pastikan bahawa kita nampak dengan jelas log Y melawan X kuasa 2. Sebab ini adalah merupakan paksi Y dan juga yang ini ialah paksi X dan seterusnya log P ni ialah dia stand alone kan, jadi merupakan yang ini ialah C, kemudian yang ini merupakan kecerunan dia. Ya. Jadi log K itu ialah kecurunannya. Jadi yang ini kena jelas sebab yang ini ialah pertukar markah yang diberi. Jadi seperti yang dah ditunjukkan tadi, maknanya kita kena pastikan kita menukar persamaan dari bentuk tak linear kepada bentuk linear terlebih dahulu supaya kita dapat melihat dengan jelas di manakah paksi Y itu, paksi X dan juga M dan juga C lah. Ya. Okey, ini nilai-nilai dia setelah kita gantikan X kuasa 2 dan juga log Y dengan nilai-nilai yang ada ini, dan nilai ini sepatutnya dikira dengan betul. Dan kadang-kadang ada sedikit isu lah. Isu dia ialah biasanya kita nak tentukan kita nak guna berapa tempat perpuluhan. Nah, bagi saya kalau untuk soalan hukum linear ni biasanya maksimum kita boleh guna ialah 2 tempat perpuluhan saja. Walaupun sebenarnya boleh bundar lagi, boleh ada lebih lagi, tapi biasa kita hanya boleh baca kepada 2 tempat perpuluhan saja sebab di graf itu memang kita boleh plotkan sehingga 2 tempat perpuluhan saja. Yang penting kita dapat plot dengan betul lah ya.
Okey, so 2 tempat perpuluhan Okey, seterusnya kita akan plot satu persatu. Ya. Ada yang sebut di sini my favorite bab. Betul lah tu. Saya rasa cikgu di sekolah pun telah melatih tajuk ini, tapi saya nak pastikan bahawa semua murid, kalau boleh lah, kalau dah memang favorite tu, pastikan kita dapatkan markah penuh. Saya rasa ramai cikgu pun memang macam tu lah. Dia nak pastikan ini antara tajuk yang kata boleh memberi peluang markah yang sangat besar lah. Nak kumpul markah tu. Okey, jadi dengan nilai tadi yang kita dah dapat tu, kita cuba plot satu persatu dan pastikan dia plot dengan betul ataupun dengan tepat lah. Yang berdasarkan ketagerah yang diberi. Okey, jadi kita pun plot satu persatu. Semua titik di plot dengan betul lah Dan akhirnya kita buat garis lurus penyuaian terbaik Okey, jadi satu peringatan. Sila pastikan garis itu mesti memotong pintasan Y. Ataupun dalam kes ini ialah pintasan log Y lah. Mengapa? Sebab kita nak baca nilai pintasan tersebut untuk digunakan dalam pengiraan seterusnya. Saya dah ada beritahu tadi bahawa kalau soalan linear law buat graf ini, dia mesti berdasar, arah hadis ni pun dah berdasarkan graf DA contohnya. So graf itu perlu pintasan itu perlu dinyatakan dan lebih baik kita nyatakan terus nilai dia berapalah. Kalau ini memang nampak dah dia memotong di 0.1 kan kat sini. Dia memang potong 0.1. Jadi kalau boleh kita nyatakan nilai tersebut. C sama dengan 0.1. Walaupun ni belum nak guna lagi, kita nyatakan dulu. Dan seterusnya, kita nak dapatkan pula kecerunan. Sebab tadi kita dah kena pasti yang mana satu merupakan orang kata kecerunan. Kecerunan M dia. Dan yang mana satu dia merupakan C ataupun pintasan dia tu. Jadi kita nak guna nanti nilai yang betul. Jadi kita biasakan kita tulis nilai, baca nilai C tu dan juga kita kira baca nilai C dan kira kecerunan menggunakan titik. Titik ni banyak tapi kita ambil 2 sahaja. Dan lebih baik kita ambil 2 ni, contohnya dalam kes ini, 2 ni ialah 2 yang menyentuh garis lurus penyuaian terbaik yang kita telah bentuk. Dan kita kena tahu garis lurus penyuaian terbaik tu bukan tiba-tiba dapat je, dia ada syarat-syaratnya. Dan syarat yang paling penting kita tengok tu ialah dia seimbang. Seimbang atas dan juga bawah graf ni atas, yang tak kena ni. Yang kena tak ada masalah, yang tak kena tu mesti seimbang. Jangan jadi tak seimbang nanti dia menyebabkan berlaku kita tak ikut dengan syarat garis lurus yang terbaik. Okey, kemudian kita dah kena pasti 2 titik. Titik ini digunakan untuk cari kecerunan. So gunalah untuk kes ini 2 titik tersebut kita kira kecerunan dan kita dapat. Dalam kes ini kecerunan dia perpuluhan dan untuk peringkat awal ini kita bunda dulu kepada 4 angka bererti sebab kita nak guna nilai ni nanti. Jadi ini yang kita kata perlu hati-hati tu. Okey, setengah pelajar kadang bila tengok perpuluhan ni dia bunda saja 2. Memang tadi semasa kita nak plot graf, kita tulis dalam table 2 memadai. Tapi ini belum lagi jawapan akhir untuk penyelesaian seterusnya. So ini yang kita perlu selesaikan di kertas graf lah. Okey, kemudian kita nak sambung pula kepada bahagian seterusnya. Okey, saya ulang semula ni, plotkan graf isi jadual lah. Kemudian lukis paksi betul, skala seragam dan titik ditanda betul. Garis lurus yang terbaik. Ini untuk dapatkan markah-markah awal dan saya rasa markah dia antara 3 hingga 4 markah dah dapat di sini. Yang pasti table ini memang akan dapat markah lah kalau betul semua ni kan. Sebab dia 2 nilai baru yang nak dicari. Kalau kita contohnya plot log 10Y melawan X. Jadi log 10Y saja nilai baru. Jadi log 10Y dapat 1 markah. Tapi dalam kes ini log 10Y itu nilai baru. X kuasa 2 juga adalah nilai baru. Okey, so selesai yang itu. Ini yang kita dah tukar daripada bentuk tak linear kepada bentuk linear tadi. So guna pintasan. Yang mana guna pintasan kita dah tunjuk tadi. Iaitu pintasan tadi ialah log sebenarnya C sama dengan 0.1. Kita terus saja bandingkan nilai ini. Nilai P ni kita dapat daripada mana? Daripada sini lah. Samakan dia dengan 0.1 untuk mendapatkan nilai P. Jadi P sama dengan 10 kuasa 0.1 lah. So kita akan dapat 1.259. So jawapan akhir nampak? Kita bunda. Ni banyak lagi ni tapi kita bundakan kepada 4 angka bererti. Okey, seterusnya. Guna kecerunan. Tadi kita dah kira kecerunan. Kita tahu bahawa kecerunan ni setara dengan log 10K tu. So kita akan bandingkan sama juga. Kita akan bandingkan ni. Log 10K ni. Bandingkan dengan nilai M ini. Dan akhirnya kita akan dapat K sama dengan 1.108. Sekali lagi kita konsisten gunakan 4 angka bererti. Dan saya rasa
Kalau lebih tu tak apalah. Tapi biasanya kalau 4 angka baru itu selamat adalah untuk pastikan kita memang kalau dah betul semuanya, kita akan pastikan kita nak dapatkan markah penuh lah. Ya. Okey, ini untuk bab yang pertama. Jadi mungkin selepas ini nanti bagi mereka yang saya tahu, cik guru dia memang dah latih dia untuk jawab tajuk dikatakan, pastikan kita terus buat latihan, kita pastikan kita tengok soalan-soalan pelbagai bentuk. Akhirnya nanti kita akan dapat satu kaedah yang orang kata selaras bagaimana kita nak menjawab tajuk dengan baik, dan yang lebih penting target kita ialah markah penuh. Nak markah penuh dalam tajuk ini. Okey, ya, itu misi sekurang-kurangnya 40-an ya. Okey. Jadi seterusnya kita pergi pula kepada tajuk lain. Ini pun saya rasa ini tajuk favorite juga ni. Ya, nombor indeks. Nombor indeks ni kita boleh katakan bahawa tajuknya biasa di kertas 2 lah, dan saya masih merasakan untuk KBSN ni dia ada kertas 2 dan dia merupakan tajuk pilihan lah. Dan saya tengok dalam kebanyakan perjumpaan-perjumpaan negeri untuk tahun ini pun memang diletakkan di bahagian C lah. Bahagian C, dan biasanya jawab 2 daripada 4 tadi. Dan markahnya satu soalan tu 10 lah. Ya. Okey, sekarang ni apa yang perlu kita ambil perhatian dari tajuk ini? Ya. Yang pertama, kena pasti tahun-tahun terlibat. Biasanya peringkat awal dia akan beri 2 tahun saja. Dia ada tahun semasa dan tahun asas lah. Ya. Okey, guna pastikan formula ataupun nombor indeks atau indeks harga itu betul lah. Biasanya tak ada salah kot sebab formula taklah rumit sangat kan. Hanya sekadar tahun semasa bahagi tahun asal darab dengan 100. Ya, itu untuk I lah. I. Ataupun nombor indeks ataupun indeks harga. Okey, sebenarnya dapatkan nombor indeks dan indeks harga dengan betul kerana biasanya akan digunakan untuk pengiraan indeks perubahan ataupun komposit. Kita tahu bahawa peringkat awal soalan itu akan mengira, orang kata dia akan mengira nombor indeks ataupun indeks harga dahulu. Soalan dia berkait dengan perkara itulah. Tapi soalan seterusnya nanti dia akan tanya berkaitan dengan indeks gubahan ataupun indeks komposit. Dan kita fahamlah kan, dalam tajuk ini ada 2 saja formula lah. Formula nombor indeks ataupun indeks harga dan juga indeks gubahan. Sebab itu tajuk ni jadi favorite kepada murid dan permasalahan dia mungkin mudah untuk kita, orang kata, tengok apa yang diberi itu untuk diselesaikan. Okey, semak sekiranya soalan melibatkan kes 3 tahun. Kes 3 tahun ni lah sebenarnya menjadi kunci kepada soalan ini. Kalau pelajar, dia dah mahir nombor indeks dan juga indeks harga dan juga indeks komposit, indeks gubahan ni. Tapi dia tidak menguasai kes 3 tahun. Ada kemungkinan juga nanti dia tidak dapat jawab sepenuhnya dapat tajuk inilah. So kita kena cover tajuk bahagian orang kata kes 3 tahun ini. Mengapa? Sebab inilah biasanya problem yang paling sukar sekali lah yang terkandung dalam tajuk ini. Ya. Okey, jadi untuk lebih lanjut kita cuba jawab soalan. Contoh soalan yang diberi inilah. Ya. Okey, jadi ini biasa maklumat diberi macam ini. Ini diberi maklumat tentang tahun harga ni, tahun harga ya. Okey, kemudian dia ada bezakan 2 harga lah. 2 tahun lah, 2 harga. 2 tahun. Iaitu sama ada ni, kes ini 2003 dan juga 2006. Saya tadi yang pertama apa? Perhatikan tahun tu dulu. Sebabnya dia penting nanti bila kita nak tengok kepada soalan yang lebih sukar nanti yang sekiranya ada kes 3 tahun lah. Itu maksud saya. Jadi kita perhatikan mana masalah ni berkait dengan awal ni 2003 dengan 2006 lah. Dan dia beri harga setiap tahun untuk setiap bahan dan juga dia beri nilai indeks harga. Ada yang diberi dengan jelas terus tapi ada dalam sebutan constant macam P ni. Tapi harga juga sama juga, dia ada beri dalam bentuk constant R dan juga Q. Yang pastikan inilah yang menjadi masalah kepada tajuk ini. Dan saya rasakan kalau penelitian kita baik, formula kita tak tersalah guna, bagi saya tak ada masalah. Kita boleh dapat markah yang awal. Contohnya untuk PQR ini markah dia 3. So kalau boleh pastikan 3 markah ni dapat. Yang pastinya apa? Kalau PQR 3 markah, P 1 markah, Q 1 markah dan juga R itu 1 markah. Ya. Okey, jadi ini soalan, ada soalan B, hitung indeks komposit untuk kos pembuatan kek ini pada tahun 2006 dan juga pada berdasarkan 2003. Oleh itu, hitung kos pembuatan kek ini pada tahun 2003 sekiranya kos pada 2006 ialah RM40. Kemudian C-nya, kos pembuatan kek ini dijangka meningkat 40% dari tahun. Ini soalan saya katakan tadi yang kita kena nilai kalau ada terlibatnya kes 3 tahun lah. Sebab ni ada 2006, 2010, 2003 berkait di situ kan.
Okey, ada yang tanya ni, kalau jawab kata 2 section B saja, boleh lulus tak? Kalau saya jawab semua soalan dan betul. Okey, kita kena tahu bahawa setiap soalan tu ada pertukar markah. Kalau bahagian B section kertas 2 itu, dia jawab 4 soalan pun, dia tetap akan ambil 3 saja. Sebab dia wajib jawab 3 dari 4 kan. So, dia baru dapat 30 markah lah kalau full mark lah. Jadi bagi saya, 30 markah per dengan 180 dapat berapa? Maksudnya dia bagi saya lah, secara umumnya mungkin masih belum mencukupi untuk lulus. Dan saya rasa kena top up lagi tu. Contohnya lah, cadangan saya lah ni. Top up lagi dengan bahagian C tu. Sebab bahagian C tu pun boleh beri lagi markah seterusnya lah. Kalau kita dapat full mark lagi dua-dua tu, dapat 50. Itu congak lah. Tapi bagi saya, kalau jawab saja bahagian B, bagi saya satu orang kata strategi yang kurang bijak lah bagi saya. Sebab tajuknya kita tak pasti lagi di situ. Yang itu yang pastinya. Dan kalau boleh, kita kena prepare dalam keadaan kita, kalau yang kata nak target lulus lah. Ya. Sebab risaulah kadang-kadang ada pelajar ni, dia terlalu fobia dengan AdMed ni. Mungkin markah dia masih single digit ke ataupun markah belas jauh lagi. Saya tahu standard dalam peringkat biasanya kita guna lulus 40. Tapi ada kemungkinan nanti kita tak tahu grade lulus macam mana kan. Tapi bagi saya, kita perlu ada set tajuk yang lebih banyak lah. Supaya di kertas 1 pun nanti kita boleh jawab, kita tajuk tu keluar, dan kertas 2 juga boleh jawab. Saya rasa itu lebih baik. Ya? Sebab lulus gagal itu bergantung kepada apa? Kepada berapa markah yang kita kumpulkan per dengan 180, keluar 1% dia. So, pastikan nanti lulus atau tidak lah kepada grade yang kita dapat. Tapi kalau capai 40 tu 40 lebih kurang 72. Kalau capai tu saya rasa memang dah lulus lah, tak ada masalah lah. Okey. So kita sambung lagi kepada soalan ini, apa tu bahagian indeks, nombor indeks ini. Okey, so penyelesaian dia. Yang ini bagi saya lah, bagi mereka yang memang dia akan jawab tajuk ini, bagi saya dia perlu berhati-hati daripada peringkat awalnya lagi, ya, supaya nilai-nilai yang kita dapat nanti betul dan dapat digunakan dengan betul di soalan-soalan seterusnya. Ya. Okey, jadi contohnya kalau diminta cari P, kita tahu bahawa P ni, P ni adalah indeks harga. Jadi indeks harga ni merupakan hasil daripada tahun semasa bagi tahun asas darab dengan 100. Jadi kita pun detailkan pengiraan dia. Ya. Okey, jadi P sama dengan RM2 bagi RM1.60 ni darab 100. Biasanya dia akan dapat pengiraan, jawapannya dia akan dapat berapa? P sama dengan 125. Jadi 125 ni bagi saya markah lah. Sebab tadi kita katakan baru markah dia 3. Dan andaian saya rasa memang P 1 markah, Q 1 markah, R 1 markah lah. Kalau dia beri 4 markah, mungkin akan ada ekstra markah. Mungkin lah, tapi yang ini 3 saja. Okey, kemudian untuk L lah. L ni kena lebih berhati-hati sebab formula dia untuk dapat indeks harga telah ada, itu 120. Tetapi Q itu berada sebagai harga untuk tahun 2006. Jadi kena hati-hati. Bagi mereka yang pandai combak tak ada masalah. Tapi saya fikir sekarang ni bagi mereka yang mungkin ada isu menyusun. Itu letak elok-elok lah. Jadi kita tahu bahawa Q tu tahun 2006 berada di atas. So Q per dengan RM4. RM4 darab 100 sama dengan 120. Kalau kita perhatikan di sini, belum dapat jawapan lagi, baru ganti saja. Dan kita pastikan kita dapat Q. So, kita akan pindahkan 100 dan juga pindahkan 4 ni. Ada orang kata tak nak cerita benda ni. Tapi bagi saya, untuk kali ini saya kena beritahu betul-betul supaya tidak berlaku kesilapan. Sebab banyak-banyak lagi yang berlaku kesilapan dalam memindah-mindah ni lah, dari kiri ke kanan dan sebagainya. Okey, so akhirnya dia dapat Q sama dengan nilai ni lah. Iaitu RM4.80. Cumanya kalau kes inilah, RM ni memang unit bagi kilogram ni. Tapi kalau dia tak buat pun bagi saya, dimaafkan lah. Yang penting angkanya betul lah, RM4.80 itu. Tapi kalau kita sedar memang itu adalah ringgit, kita masukkanlah RM di depan. Okey, itu untuk soalan untuk dapatkan Q. Okey, sekarang ni untuk dapatkan R pula, kita tahu R ini berada di bawah. Ini sebenarnya sengaja nak uji sejauh mana kita membuat kata asas matematik sebenarnya. Cuma sekarang ni R ini berada di bawah. Kita nak jadikan dia R itu perkara rumus lah. Maksudnya kita pindah R ke sebelah sana dan 80 ini turun lah. Okey, akhirnya R sama dengan RM1.60 darab 100 bagi 80, dia akan dapat RM RM2. Okey, saya sangat titik beratkan ini. Apa? Sebab tajuk ini antara tajuk favourite murid saya tahu.
kita nak pastikan bahawa awal-awal ini tidak berlaku apa-apa careless lah. Careless ni boleh berlaku di mana-mana. Antaranya apa? Macam nak congak tapi akhirnya tersalah. Jadi kalau boleh kita nyatakan dengan jelas bagaimana pengiraan itu dapat dan akhirnya kita akan dapat mengira setiap nilai awal ini, PQR ini dengan betul. Cumanya dalam kes inilah ya, nilai yang sangat bahaya ialah P lah sebab dia nilai indeks komposit. Tapi kalau Q dengan R ini untuk kes ini ya, yang kita tersalah, okey lagi sebab biasanya untuk pengiraan seterusnya indeks perubahan dia akan menggunakan nilai indeks harga ataupun nombor indeks lah kan. So yang itu yang perlu kita titik beratkan lah ya. Tapi walaupun soalan macam ni kita nak markah penuh ya. Okey, so tengok kepada soalan 2. Okey. Hitung indeks harga, indeks komposit untuk kos pembuatan kek ini pada tahun 2006 berasaskan 2003. Kita perhatikan balik tahun dia masih lagi tahun yang sama. Tahun yang sama iaitu berasaskan tahun 2003 lah. Jadi mengapa cek ni? Mana dah tahu ada gangguan dah tahun-tahun yang lain di soalan ni tapi taklah ya, dikekal lagi dengan tahun yang sama 2006 dengan asas 2003. Okey, ada yang tanya, Azrin Abdullah tanya P sama dengan 125. I ke? I itu maknanya apa? Indeks komposit. Jadi I itu ialah masuk indeks komposit kan. Jadi 125 tu ialah indeks harga. Bagi tadi apa je dia punya bahagian tadi. Untuk item K. Untuk item K. Untuk item K ni lah. Jadi itulah dia punya indeks harga untuk bahan K. Okey, jadi teruskan. So sekarang tadi formula kedua yang ada dalam tajuk ini ialah indeks komposit ataupun indeks perubahan. Yang ini saya boleh katakan pasti digunakan menggunakan nilai I yang ada tadi. Dia ada nilai untuk KLM tadi kan. Semua nilai itu perlu digunakan. So yang tadi ada KLMN dan kita dah cari dah I untuk ataupun indeks harga bagi ingredient K tu ialah 125 tadi. Jadi sekarang ni yang ini kita boleh note saja dekat apa tu kata sama ada dekat table kita ataupun kalau kita nak buat table baru pun boleh. Mengapa nak mengelakkan berlaku kesilapan semasa kita letak nilai itulah ya. Okey, kemudian kita tahu weightage di sini merujuk kepada nilai peratus yang ada dalam pie chart yang diberi. Dia beri dalam bentuk peratus lah ya. Dalam bentuk darjah nilai pie chart tersebut lah. Jadi kita tahu bahawa yang dah ada di sini kita pindahkan satu persatu lah. Iaitu L-nya 100, M ialah 120 dan juga N ialah 80. Okey, jadi bila kita dah pindahkan ini kita ada satu tempat kosong lagi. So kita tahu dah kan nak dapatkan K tu ialah 360 tolak dengan semua nilai yang ada ini kita akan dapat di situ ialah 160. 60 untuk dapatkan weightage. So kena ingat weightage ini dia boleh beri secara langsung dengan nama weightage pemberat ataupun dia mungkin beri dalam bentuk-bentuk lain. Bentuk lain mungkin selain daripada pie chart ini mungkin dia beri dalam bentuk bar chart dan apa-apa saja bentuk yang boleh menggambarkan weightage. Ya. Okey, so seterusnya bila kita dah dapat kita gunakan formula untuk membuat gantian lah. Okey, jadi kita tahu bahawa formula bagi I bar ni ialah tadi I kan indeks harga, sekarang ni I bar. I bar ni ialah total IW bahagi dengan total W. Formulanya lah Okey, jadi kita pastikan kita darab satu persatu. Mungkin ada yang nak darab kita tulis kat sini terus pun boleh juga, satu persatu kita tulis. Dan akhirnya total itu kita bahagi dengan 360 dan kita akan dapat 121.94. Membadai dengan kita gunakan dua tempat kumpulan. Kalau kita buat 4 akad berarti mungkin dapat 121.9 saja kan. So mungkin kita tambah jadi 2 tempat perpuluhan tu. Lebih selamat sikit lah. Dan kita tahu soalan ini nanti jawapan ini akan digunakan dalam soalan-soalan seterusnya. Ya. Okey, jadi untuk B2. Oleh itu, hitung kos pembuatan sebiji kek bagi tahun 2003 sekiranya kos pada 2006 ialah RM40. Okey, saya masih mengambil kira 2003 2005 ni sebagai apa? Hati-hati ni. Kita takutlah tiba-tiba ada tahun yang lain. Setakat ni masih lagi kekal
soalan B1 dan B2 ini menggunakan tahun yang sama, iaitu 2006 berasaskan 2003. Okey, kalau kita perhatikan tadi, dia tanya sebiji kek. Mungkin ada yang orang yang faham terus, dia tahu nak guna macam, tapi bagi mereka kadang-kadang nak guna macam mana ni? Kalau kita perasan, setiap ingredient itu diwakili oleh pelbagai nilai, apa tu, indeks harganya. Tetapi bila dia cantum semua dengan mengambil kira pemberat, dia dapat satu nilai, 121.94. So nilai inilah sebenarnya akan mewakili ataupun kita nak setarakan dengan nilai kos pembuatan sebiji kek. Sebab daripada ingredient ni lah kita akan buat kek tu. Jadi soalan ini hanya kita nak membuat perbandingan sahaja di antara kos 2006 dengan kos 2003 dibandingkan dengan composite index kita dah dapat dekat B1. Jadi sama dengan berapa? Kos 2006 bahagi, dia kekal juga walaupun dia kos tapi dia tetap berada tahun semasa tu di atas, tahun asal tu di bawah, darab dengan 100. Jadi dia akan dapat di sini 121.94. Kita bandingkan dia, dan daripada nilai ini mana yang telah diberi? Tahun 2006 iaitu RM40. So kita gantikan 2006 dengan RM40 dan kita mencari sekarang ini ialah kos 2003. Nampak? Yang ini mungkin nampak mudah, tapi bagi saya lah, kalau kita tak susun elok-elok, takut kita tersalah ganti. So bagi saya kalau markah dia 2, ini markah pertama lah, kita susun, dia kata kita susun kedudukan dia dengan betul. Yang atas tu RM40 dari 2006, yang bawah tu nak dicarilah. So kita apply formula ini, kita akan dapat kos 2003 bersamaan dengan RM40 darab 100 bagi 121.94. Tadi kita akan dapat kos pada 2003 ialah RM32.40. Okey, sebagai semakan, indeks komposit ni ialah 121.94. Ini ada maksud maksud dia ialah tahun yang atas itu atau tahun semasa itu lebih tinggi lagi nilainya daripada tahun yang bawah. So betul lah kan? Tadi RM40 untuk kos 2006, di bawah dia mesti kurang daripada. Tapi ini sebagai semakan sajalah. Tapi kemudian kita tahu bahawa jawapan kita ni memang logik lah. Tak manalah tahu, takut berlaku apa-apa kesilapan semasa kita membuat pengiraan. Itu sebagai semakan lah. Ya. Okey. So itu untuk soalan B2. Seterusnya kita pergi kepada soalan C. Ya. Okey, soalan C ni kos pembuatan kek ini dijangka meningkat 40% dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Cari jangkaan indeks komposit untuk tahun 2010 berdasarkan tahun 2003. Okey, saya ulang sekali lagi. Tadi kita sentiasa semak tahun. So untuk soalan ini, kita tahu yang asalnya 2006, asas 2003. Sekarang dah masuk satu tahun yang baru iaitu 2010. Nampak kan? Ada 3 tahun kat situ. So di sini, inilah clue bahawa soalan ini ada melibatkan kes 3 tahun ataupun 3 years case. Ya, saya dah pesan pada awal kan, sebab kita tahu bahawa kalau 3 years case ni, inilah antara soalan yang paling sukar yang boleh ditanya lah. Walaupun ada lagi bentuk yang lain, tapi ini biasanya. Jadi kita hati-hati supaya kita nak juga markah berapa? Markah penuh. Okey, jadi bila 3 years case ini, saya tahu ada banyak kaedah yang digunakan, tapi saya dah tengok beberapa kaedah dan saya rasa antara yang sesuai digunakan ialah menggunakan table ini. Table ini kita isi, atas ni sebagai, ni memang dalam kata skema mungkin tidak diberi, tetapi dia akan bantu kita untuk guide kepada solution dia nanti. Okey, cara dia apa? Kita kena pandai isi table ini. Okey, contohnya belah atas ni kita susun secara berturut lah. 2003, 2006, 2010. Susun elok-elok. Dia anggap dia sebagai tahun asas. Yang bahagian yang menurun ni pula 2003, 2006, 2010 kita susun juga. Ya? Dan kita akan letakkan, ini kita letak siap-siap ya. 100, 100, 100. Mengapa? Sebab bila tahun yang sama dibandingkan dengan tahun yang sama, dia akan dapat 100 lah. 100 maksudnya tidak ada perubahan. Kenapa? Sebab tahun yang sama lah kan. Okey, kemudian 2006 per 2006 pun 100, 2010 per 2010 100. Okey, dengan lengkapnya yang ini, kita dah selesai untuk buat table step 1 lah. Okey, step yang kedua pula ialah kita kena lengkapkan mana-mana maklumat lagi yang ada. Okey, apa yang ada maklumat lagi? Tadi kita dah cari indeks komposit kan. Indeks komposit kita cari ialah 121.94 iaitu 2006 berasaskan 2003. Ini saya katakan bahawa jawapan daripada soalan B tadi akan digunakan di dalam soalan seterusnya, soalan C lah. Ya. Okey, selain itu apa lagi maklumat yang diberi? Dia kata kos meningkat 2006 ke 2010 ialah 40%. Dan ingat ya, kat mana nak letak?
2006 ke 2010 kita akan letak 2010 di atas sebagai asal, sebagai semasa, 2006 sebagai asal lah. Tapi letak di petak ini. Tapi pastikan letak dengan betul. 40% bermaksud peningkatannya. Tapi kita taksir dia maksud dia sebagai indeks betul komposit, dia akan diberi nilai 140. Maksud bila 140 ni, 40 ni lah dia punya elemen orang kata peningkatan dia. Kalau contoh lain, penurunan 10%. Jadi kalau penurunan 10% kita akan tulis berapa? Tulis 90. Nak tunjukkan dia menurun sebanyak 10. Bila kita beri jawapan lebih 100 tu, itulah bilangan dia. Dan jangan salah isilah. Sebab kalau kita salah isi nanti, pengiraan kita nanti akan jadi tak betul lah untuk pengiraan seterusnya. Okey, dan yang pastinya kita isi nilai mana yang diminta dalam soalan. 2010 berasaskan 2003. Jadi 2010 berasaskan 2003 ni, bila kita bahagikan dia, bagi kita gunakan dia, petak dia dekat mana? Dekat sini lah. 2010 berasaskan 2003, kita letak sebagai X. Boleh guna apa-apa saja, tetapi bila kita letak X tu maknanya itulah yang nak kita cari. Jadi bila lengkap jadual ini, rujukan kita ialah hanya bahagian ni saja. Bahagian yang tak terlibat tak payahlah, yang ni saja. Dan kita akan guna konsep perkadaran lah untuk jawab soalan ini, iaitu kalau ni baca macam ni pun boleh. Maknanya baca macam mana ya? Kita akan guna bahagilah. X bahagi 121.94 sama dengan 140 bahagi 100. Ataupun boleh baca ke bawah pun boleh. Tapi bagi saya baca ini lebih baiklah. Tapi terpulang. Yang penting kita dapat membuat satu persamaan berdasarkan nilai-nilai yang kita dah letak dalam petak ni lah. Ya. Okay, so X bagi 121.94 sama dengan 140 per 100. Ya, inilah sebenarnya yang akan buat kita kata macam singkatan lah kepada solution yang mungkin kalau kita guna kaedah lain mungkin lebih panjang lah. So nak dapatkan X sajalah. X bermaksud 2010 berasaskan 2003. Kita hanya perlu gerakkan yang inilah. Gerakkan 121.94. So dia akan dapat 140 per 100 darab 121.94. Dan jawapannya adalah 170.72. Kalau kita semak secara logik ni pula, logik tidak. 170 ni lebih besar daripada 121.94. Dan betul lah kan, dia peningkatan dia berterusan dari 2003 meningkat ke 2006 dan lagi meningkat lagi ke 2010. 2006 ke 2010 40%. Sekarang ni kalau dengan angka ini menunjukkan bahawa 2003 ke 2010 ialah sebanyak 70.72%. So kita boleh katakan jawapan kita itu logik lah. So kita dah dapat menjawab soalan C. Dan peringatan saya sekali lagi, kalau boleh lah tajuk favorite ini kita sentiasa peganglah dia dan jadikan sebagai rutin latihan kita supaya sehingga ke SPM sebenar nanti kita akan ada idea yang sangat jelas bagaimana nak menjawab soalan ini hinggalah kes termasuk kes 3 tahun ini. Ya. Okey, seterusnya sekarang dah belum sikit lagi kita ambil satu tajuk lagi iaitu tajuk fungsi trigonometri. Okey, mungkin ada yang bertanya fungsi trigonometri ni komponen trigonometri. Dan trigonometri ni sebenarnya pun bukan dah belajar dalam apa tu tajuk ini saja. Betul apakah dalam tingkatan 5 maths saja dia dah belajar lebih awal. Cuma sekarang ni kita nak cari satu peluang di mana dalam tajuk fungsi trigo ini dia ada sketch graph. Dan sketch graph ini juga ada dalam matematik juga belajar. So kita nak gunakan kemahiran yang kita dah belajar iaitu untuk kita tengok bagaimana kita boleh buat sketch graph. Buat sketch graph setakat inilah saya merasakan bahawa antara favorite jugalah. Ya. Okey. Jadi bagaimana kita nak dapatkan markah dalam sketch graph ini? Dia bila melangkah graf trigo ni dia ada banyak kaedah juga. Tapi antara yang mudahnya ialah kita kenal bentuk. So ini kita antara awal dia ialah kenal bentuk graf sama ada sin, cos ataupun tangent lah. Bila kena pasti perbezaan je nanti mudah kita nak buat bentuk-bentuk graf seterusnya. Ya. Okey, seterusnya kita nak pastikan semasa melangkah tanda nilai maksimum dan minimum untuk graf amplitude untuk sin dan cos biasanya. Dan juga garis asimptot untuk tangent itu perlu diberi perhatian. Ya. Kemudian nanti tunjuk contohlah. Okey, kemudian pastikan kalaan graf ataupun period dia adalah mengikut julat sudut yang diberikan ikut soalan. Kadang diberi dalam bentuk darjah, kadang diberi dalam bentuk pi, tapi yang penting kita ikut arahan soalan. Kadang ada juga soalan
Biasa kita akan lakar antara 0 hingga 360 darjah ataupun 2 pi. Tapi kadang-kadang ada juga soalan yang buat trik, dia nak kita lakar 180 saja. So, kita kena akur dengan kehendak soalan lah. Ya. Okey, pastikan dapat mencari persamaan Y berdasarkan graf 3 yang asal. Kemudian lukis garis dan tentukan bilangan penyelesaian persilangan antara graf, garis dan juga graf. Saya rasa mungkin ada yang dah ada idea ini. Kita tak tahu juga macam mana nanti seterusnya untuk KSM ini. Tapi bagi saya perlu menjadi antara tajuk yang kita dahulukan untuk kita praktis. Ya. Okey, ini kita pergi dulu kepada graf, dia panggil graf bentuk asas. Ya. Bentuk asas ni kalau sin Y equal to sin X, ini bentuk dia lah. Dia kata buat S terbalik lah. Tapi yang penting dia mula dengan kosong lah. Naik ke atas, turun ke bawah balik hingga dia pergi semula ke 300 hingga 360 darjah tu lah. Dan untuk graf cos, bentuk dia sebenarnya sama saja dengan bentuk sin. Tapi dia bermula dekat atas. Iaitu dia punya amplitude tu. Ni kita faham bentuk ini dulu. Ya. Maksudnya satu kalaan untuk graf sin tu macam mana, cos tu macam mana. Ya. Memang nampak berbeza pun dan kita sepatutnya tak tertukar lah. Ya. Okey, seterusnya yang tangent. Tangent ni dia isu sedikit sebab dia graf dia tak sama dengan bentuk sin dan juga cos tadi. So apa yang perlu diberi perhatian? Okey, kita lukis dahulu yang ini. Saya guna kaedah apa? Kaedah kita kenal dia dengan cara dia ada, kita panggil dua garis. Dua garis maknanya setengah dulu. Apa tu kata setengah apa garis? Kena belang. Setengah belang, satu belang, setengah belang. Total dia dua belang lah. Kalau kita sebut dua belang terus sekarang, mungkin ada orang buat yang lengkap kan. Dia mula dengan setengah dulu. Dan yang lebih pentingnya ialah ini yang ada asymptot ni lah. Asymptot ni maknanya dia menunjukkan bahawa garis yang kita lukis itu tidak akan merentasi garis putus-putus asymptot yang kita buat ini. Itulah sifat dia. Di samping itu juga kita kena mahir lah dengan orang kata bagaimana kita nak menukarkan yang asal daripada bentuk asas kepada bentuk-bentuk yang mungkin ditanya dalam soalan lah. So apa kemahiran dia? Contohnya kita tahu apa fungsi A dan juga B ini. A ni untuk amplitude, B ni untuk apa? Untuk bilangan kalaan untuk 360 darjah. Ataupun mungkin ada kes yang tambah tolak belakang ni. Mungkin berlaku tambah tolak lah. Dan juga mungkin juga ada kes yang melibatkan modulus. Modulus macam ni ada, modulus macam ni pun ada. Macam-macam boleh jadilah. Tapi gunakan metod kepada bentuk asas itu dulu. Biasanya kalau bentuk asas ini kita ada, biasanya tiada isu yang besar sangat dan nak melukis graf itu. Ya? Jadi soalan tu boleh jadi pelbagai bentuk tapi tak lari daripada bentuk asas dia. Ya? Okey, jadi untuk lebih faham, saya nak cuba habiskan tajuk inilah. Masa pun dah tak lama. Supaya kita dapat idea yang lebih sedikit berkaitan dengan tajuk fungsi trigo ni bahagian sketch graph. Ya? Okey, jadi soalannya, lakar graf Y sama dengan modulus 3 sin 2x untuk x di antara 0 hingga 2 pi. So, ini persamaan diberi. Ya, dan seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lakar garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi 2 tolak modulus 3 sin 2x sama dengan x per 2 pi. Kalau kita perhatikan, tengok ya, sama untuk kedua-dua soalan. Maknanya kita akan lukis dalam range yang samalah. Lakar dalam range yang samalah. Okey. Dan yang penting sekali 2 pi. Takut yang jadi soalan pi. Boleh jadi juga. Okey. Jadi untuk yang pertama ni, biasakan kita take note dengan dia punya julat dahulu. 0 hingga 2 pi ataupun 0 hingga 360 darjah. Okey. Paksi. Dan kita tahu bahawa sebelum kita mula melukis modulus, kita pastikan dulu yang asas. Yang asas ni yang tengah modulus ni lah. Iaitu 3 sin 2x. Kita bermula dengan memerhatikan A dia berapa. A dia 3. 3 maksudnya apa, murid? Saya rasa dah biasa ni. 3 ni bermaksud amplitude dia. Iaitu 3 negatif 3. So kita gambarkan dia 3 negatif 3 lah. Kemudian bentuk sin. Berdasarkan bentuk asas tadi, bentuk sin bermula daripada sifar lah, daripada kosong ni. So kita buat bentuk satu kalaan bentuk sin dahulu. Ya, dapat bentuk sin. Yang kedua, yang seterusnya baru kita tengok kepada B. B ni ialah berapa X. Kes ni 2X. 2X bermaksud 2 kalaan untuk 2 pi ataupun 360 darjah. Semua kena faham macam itulah. Sebabnya kita kena tahu nanti
susunan dia tu nanti akan menentukan kita dapat markah penuh ataupun tidak untuk kes yang inilah. Okey, so sekarang ni 2X 2 kalaan. Kita dah lukis satu kalaan. Bermakna kita perlukan lagi satu kalaan sin. So kita pun lukis lagi satu lah. So dari satu ni, ini baru selesaikan masalah apa? 3 sin 2X saja, dan jangan lupa dia punya range ni 2 pi lah. Dan kita tambahlah kosong dan juga tengah-tengah tu, mungkin kita letak pi tengah-tengah. Dan sila semak balik. Betul tak 2 pi, dan kita pun memang lukis untuk 2 pi. Saya ulang ni bukan apa ya, sebab memang ada pun soalan ni yang kadang-kadang dia bagi pi saja ataupun 180 darjah. Okey, selepas itu barulah kita mengambil kira yang konsep seterusnya, itu konsep modulus itu. Dan semua sedia maklum, modulus ini bermaksud dia akan pantulkan kawasan negatif ke kawasan positif. Jadi yang dah memang positif tak apalah, yang negatif itu. So yang dua bahagian ni kita akan pantulkan. Kita akan pantulkan di atas ini dan ini, dan yang lama itu kita apa? Kita padamkan. Sebab tu kalau boleh, kalau kita sketch graf trigo ni, kalau boleh kita guna pensel lah, lagi senang. Saksikan pensel tu, sebab kita nak padam-padam dia. Sebab untuk kes yang perlu padam lah. Untuk kes ni memang perlu pun, kalau tak nanti dia akan jadi graf kita tu jadi mungkin kurang tepat lah. Jadi mungkin cadangan saya ialah guna pen untuk sketch ini. Ya. Okey, so akhirnya kita dah selesai. Sama juga nanti kalau jumpa kes-kes yang lain, contohnya kalau ada negatif di depan. Apa maksud negatif? Dipantulkan kawasan positif ke negatif, negatif positif ke negatif, negatif ke positif dipantulkan. Okey, kalau ada plus minus pula macam mana? So kena ambil kira lah. Saya ni ambil satu contoh saja dan saya ambil satu contoh modulus lah. Ya. Okey, jadi kita dah selesai A lah, iaitu melakarkan graf. Jadi apa yang tempat kita boleh beri perhatian? Amplitude. Untuk kes sekarang ni dia jadi 3,0 lah, tapi asal tadi kita buat negatif 3 kan, tak ada masalah lah, dia tahulah. Maknanya kita dah, graf ni dah bertukar dah. Dia punya sebabkan oleh masalah modulus tadi. Okey, seterusnya sin. Sin kita dah betul, graf sin, dan akhirnya kalaan untuk 2 pi itu betul tak? Okey, betul lah. So kita akan dapat at least kurang-kurangnya 3 markah di bahagian ini. Ya. Okey. Dan seterusnya kita nak jawab B. B ni maksudnya kita nak selesaikan soalan ini, nak pastikan kita dapat markah penuh lah dalam soalan ni. Sekiranya dia sampai ke tahap inilah, kadang-kadang dia ada soalan dia sketch saja. Jadi kita selesaikan sketch sajalah. Tapi kalau ada soalan seterusnya kita jawab. Ya. Okey, seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama, lakar garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi 2 tolak modulus 3 sin 2x sama dengan x per 2 pi. Untuk x antara 0 hingga 2 pi. So yang ni kena semak balik. Biasanya samalah. Maknanya kita akan guna sepenuhnya graf trigo kita yang tadilah. Ya. Ada yang tanya, kalau ada modulus je kan? Ya, yang ini untuk kes modulus lah. Tapi kalau untuk kes tambah negatif di depan, kita tahu bentuk dia bagaimana lah. Dia akan terpantul. Kawasan negatif pergi ke positif, kawasan positif pergi ke negatif. Itu untuk kes negatif lah. Dan kalau ada plus minus tu maksudnya dia akan berlaku kata-kata pergerakan pada paksi dia. Maknanya itu pun juga dia kena pasti. Dan kita tak pasti. Yang keluar nanti yang mana satu. So nasihat saya sila teliti. Semua bentuk yang mungkin. Tapi semuanya berasaskan kepada bentuk asas. Sama ada y sama dengan sin x, y sama dengan cos x ataupun y sama dengan tangent x. Itu. Tapi baguslah soalan ni, maknanya ini kes modulus saja. Memang betul. Ya. Okey. Seterusnya kita tengok penyelesaian dia, kita tahu ada persamaan dan persamaan ini kita perlu bandingkan dengan persamaan trigo tadi. So persamaan trigo tadi apa dia? Trigo tadi ialah y sama dengan modulus 3 sin 2x. Senang cerita dia, kita nak jadikan persamaan ini di sebelah kirinya hanya wujud y. Itu istilah dia, wujud y. So apa y? Y adalah modulus 3 sin 2x. Dan kita nampak ni rupa dia ada dekat sini. Dan inilah. Tapi dia ada masih lagi diganggu oleh 2 tolak. 2 tolak ni lah yang sepatutnya istilah dia kita kena pindahkan dia lah. Supaya dia hanya wujud y saja. Tapi bukan pindah ikut dan je. Dia mengikut konsep matematik yang betul lah. Contohnya bila 2 pindah sebelah jadi apa? Itu yang kita kena check. So sekarang ni kita buat berperingkat. Kita pindahkan 2 dululah. 2 bila pindah dia akan jadi tolak 2. Ni bracket ni saya buat sebab bagi saya penting. Kalau tak buat nanti aku ada isu lain lah. So kita dah pindah 2, tinggal negatif modulus 3 sin 2x. So masih lagi tak sama sebab masih ada negatif. So macam mana nak hilangkan negatif?
So berbagai cara boleh guna tapi mesti betul konsep matematiknya lah. So ada guna kaedah darab dengan negatif ataupun ada guna kaedah pindah kiri. Yang kiri pindah kanan, kanan pindah kiri pun boleh, tak ada masalah. Yang penting dia betul mengikut kehendak konsep matematik lah. So kalau saya gunakan darab negatif 1. Bila kita darab negatif 1 sebelah kiri, sebelah kanan pun kita akan darab negatif 1. Sebab tu saya bracketkan tadi. Sebab kalau tak bracket kan takutnya kita hanya darab 2 saja. Sepatutnya kita darab keseluruhannya. Ya, dengan negatif 1 lah. Negatif 1. Okey, so bila kita darab, maka yang sebelah kiri ni habis dah. Tak ada dah negatif. Dan nilainya dah, rupa dia, nilai dia dah sama dengan Y yang kita kata tadi. Y tadi ialah modulus 3 sin 2x. Yang lain semuanya telah dibawa ke sebelah kanan. Jadi yang kiri yang dah sama dengan Y tu, kita tukar dia jadi Y. Dan tinggallah yang sebelah kanan itu. Sebab ni negatif di depan, biasanya letak negatif di bahagian belakang. So kita akan jadikan dia sebagai 2 tolak X per 2 pi. Untuk kes inilah. Jadi ini markah lah. Kerja-kerja ni semua, ikut pengalaman saya dia tak ada markah. Sebab tu ada orang boleh buat cara yang ringkas, ada orang buat cara yang sangat detail. Tapi tidak ada markah, yang pentingnya betul. Y yang kita dapat tu mesti betul. Dia akan jadi betul bila kita memindahkan, kita menukarkan bentuk dia, kiri kanan dan sebagainya itu dengan kaedah yang betul. Takkan salah lah. Mungkin ada orang buat sekaligus, mungkin ada orang buat secara detail. So, terpulang kepada masing-masing. Kalau saya lah, kalau pelajar nak hati-hati, tunjuk dengan jelas pengiraan bagaimana kita tukar dia jadi Y. Ya? Okey. So, sekarang ni, untuk seterusnya, kita nak plotkan graf persamaan Y sama dengan 2 tolak X per 2 pi ini ke dalam graf trigo tadi. Jadi untuk masuk dalam graf trigo tadi, ini cadangan. Kita boleh buat table lah. Table ni maksud saya, bila kita nak cari nilai Y berapa, kita letak nilai X yang sesuai. Jadi X biasa kita ambil nilai X yang paling kecil, kosong lah. Kemudian nilai X yang paling besar ialah 2 pi untuk sini. Sebab kan range bagi graf ini kosong hingga 2 pi. So kita gantikan, ada orang dia ganti tu dengan congak je. Gantikan X dengan kosong ataupun sifar ni, dia akan dapat berapa? 2. Tapi ada orang mungkin dia perlu ganti satu persatu. Tunjuklah, tak ada masalah. Yang penting dapat titik pertamanya ialah 0,2. Dan seterusnya kita guna titik yang kedua ialah X sama dengan 2 pi. Gantikan X dengan 2 pi. 2 pi per 2 pi. Jaga-jaga ya, bukan mansui 1. So 2 tolak 1 kita akan dapat 1. So titik keduanya ialah 2 pi 1. Macam tu ya. Jadi yang ini pun sama juga. Tidak ada penentuan markah sebenarnya. Ada orang dia boleh congak je. Tapi bagi saya, nak mengelakkan berlaku kesilapan, sebab inilah antara soalan yang kita rasa dia boleh jawab kan. Jadi pastikan kita buat table ni untuk dapat struktur penyelesaian yang lebih jelas. Ya? Dan seterusnya kita nak plot. Dan sebelum tu di graf tadi kita dah ada bentuk ni lah. Bentuk yang asal tadi, graf trigo tadi. Iaitu Y sama dengan modulus 3x, 3 sin 2x. Okey, kita plotkan titik yang telah kita kira tadilah. Yang pertamanya ialah 0,2, di mana 0,2 kat sini lah kan. Ini 1, negatif 1 dan juga 2. So kat sini lebih kurang. Sebab tadi kita ada 3 rujukan. So kita akan buat anggaran dia di mana terletaknya 2, terletaknya 1. Supaya 2 tu di logik tempat dia. Ya? Okey, kemudian yang kedua, X yang paling besar dekat sini 2 pi 1. 2 pi 1 dekat sebelah sini. Yang ini satu pesanan lah ya. Ada kadang-kadang pelajar ni dia terpengaruh untuk plot atas dia. Sebenarnya untuk kes ini dia bukan atasnya, dia di sebelah graf. Kalau yang bahagian sini betul di atas. Yang ini dia berada betul-betul di sebelah graf trigo tadi, bukan di atas. So pastikan dia di plot di sebelah dia lah ya. Itu 2 pi 1. Dan akhirnya kita buat nilai 0,2 dan juga 2 pi 1 tu, dan akhirnya kita tandakan persilangan. Mengapa tanda persilangan? Sebab persilangan itulah bermaksud bilangan penyelesaiannya. So dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bila persilangan tu dapat 8 bermaksud bilangan penyelesaiannya adalah 8. Okey, so di sini apa yang perlu kita perhatikan betul-betul? Yang pertama, tadi kita dah dapat markah dekat bahagian kita kata mengeluarkan persamaan ini. Mengeluarkan persamaan Y sama dengan berapa ni berdasarkan yang tadilah. Kita dah ada markah. Kemudian di sini pula ialah garis lurus tu. Kita plot berdasarkan ini. Itu adalah markah.
Seterusnya, menyatakan bilangan penyelesaian ni. Ya. Kita dapat 8. Jangan tak tulis bilangan penyelesaian, nanti pemeriksa kita tak faham apa yang dimaksudkan dengan bulat-bulat tu, tak faham. Jadi kita kena tulis supaya kita dapat bilangan penyelesaian. Untuk pastikan kita dapat markah ini ialah markah penuh. Saya dah katakan tadi, kita tak pasti lagi sejauh mana soalan ni akan keluar nanti, tetapi saya merasakan bahawa ada keperluan kita untuk kuasai tajuk ini. InsyaAllah kalau ada rezeki tajuk ni akan keluarlah dan boleh memberi markah yang sesuai kepada anak-anak murid sekalian. Ya, saya rasa masa pun dah lebih daripada yang diperuntukkan kepada saya, tapi saya nak habiskan juga bahagian ni tadi. Ada tajuk tapi kita nak bincanglah. Kita pergi kepada bahagian terakhir. Ya. Sebagai rumusan saya. Saya cepat sikit. Okey. Jadi sebagai rumusannya, untuk berjaya dalam matematik tambahan, bagi saya berjaya ni banyak maksud lah. Ada orang dia sekarang ni dia gagal, dia nak lulus pun satu kejayaan. Ada orang tu dia dah lulus, dia nak kredit juga satu kejayaan. Dan ada orang tu dia dah lulus, dia dah kredit tapi dia nak skor A, juga satu kejayaan bagi dia. Jadi bagi saya, kita tengok kita berada di level yang mana sekarang, kita mesti ada target kita nak dapat apa. Ya? Jadi apa keperluan anda? Tetapkan target tu. Maknanya dah tahu dah apa kemampuan kita ada. Target ni bersesuaian dengan kita lah. Okey, biasakan dengan format peperiksaan kertas 1 dan 2. Saya tahu sekarang ni di peringkat sekolah, banyak guru lah dia dah sediakan kertas-kertas soalan daripada pelbagai negeri, banyak set. Jadi, kita tengok kategori kita. Kalau kita kategori yang masih belum lulus, kita ada tajuk pilihan, semua set yang diberi oleh guru kita tu, kita pasti kita jawab tajuk pilihan tersebut. Supaya adalah manfaat dia nanti. Ya? Tengok kategori kita. Dan sampai dah kalau orang yang nak target A tu, dia dah tahu dah tajuk mana yang dia masih bermasalah dan dia buat penumpuan tajuk. Tak kira kertas 1 maupun kertas 2. Okey, kemudian buat analisis soalan peperiksaan. Mungkin ada bantuan daripada guru. Dia dah nyatakan apa keperluan. Sebab saya kata tadi, antara KBSM dan KSSM ni tak banyak beza sangat untuk AdMax ini. Banyak kemahiran dia masih lagi menggunakan kemahiran-kemahiran yang sama sahaja. Jadi, saya rasa boleh dikekalkan. Terutamanya tajuk yang kita dah bincangkan tadi lah, disenaraikan tadi. Okey, kemudian menguasai teknik menjawab soalan. Teknik menjawab soalan ni bagi saya dia fokus kepada tajuk. Tajuk ini cara dia lain, tajuk tu cara dia lain. Yang penting kita ada strategi yang khusus. Sebab tu kita kena jawab latihan yang banyak supaya kita akan dapat buat satu kesimpulan. Oh, tajuk ni nanti ini step-step dia. Secara natural dia akan datang untuk kita buat penyelesaian. Sebab kita dah biasa menjawab soalan itu. Ya. Okey, kemudian buat latihan lah. Dan lebih penting, ini penting ni yang last ni. Jangan putus asa ataupun never give up. Saya biasa dengar lah. Ada admit dia orang give up dah, tak nak jawab dah dia kata. Dah frust dah. Bagi saya, selagi belum masuk ke Dewan Peperiksaan pada hari berkenaan, selagi itulah kita masih berpeluang untuk memperbaiki diri kita. Tak kira lah nak dapat apa. Nak dapat lulus pun boleh lagi. Nak dapat kredit pun boleh lagi. Nak dapat C ke apa, nak dapat B ke. Nak dapat A pun boleh. Dan untuk dapat A plus juga tidak mustahil sebenarnya. Jadi sila kata kalau istilah cermin diri kita lah. Keperluan kita macam mana. Tapi bagi saya pesan satu saja. Bagi pelajar yang mengambil AdMax, sangat rugi. Kalau ambil AdMax tapi gagal, sangat rugi. Bagi saya anda dah berpeluang, anda dah berada di tempat yang betul. Cuma pastikan sekurang-kurangnya semua yang ambil AdMax ini, yang berdengar pada hari ini, dapat sekurang-kurangnya lulus. Bila lulus tu sebenarnya, banyak nilai tu. Nanti untuk guna dengan CJ ataupun result AdMax kita itu untuk kita menyambung ke peringkat yang lebih tinggi ataupun nak mendapat kursus-kursus yang lebih baik, nak bersaing dengan rakan-rakan kita yang lain. Jadi saya rasa kita dah sampai ke penghujung sesi ini. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan sebagainya. Biasa dah kan orang lama dia menyampaikan cara macam ni lah. Tadi Cikgu Yasir tengok dia lebih canggih menggunakan calculator dan sebagainya. Bagi saya calculator tu membantu, tapi sebenarnya yang lebih penting kita sendiri secara personal guide kita mengira. Sebab AdMax memang memerlukan langkah kerja yang tersusun untuk kita mendapat markah-markah. Okey. Dan akhirnya, ini pun saya pinjam daripada seorang guru juga. Dia guna istilah ni. I tolak U sama dengan A kuasa 2, U tolak I sama dengan S kuasa 2, I tambah U sama dengan C kuasa 2. Sebab AdMax kan. So apa maksud dia ni? I tolak dan A kuasa 2 dan sebagainya. I tolak U bermaksud ingin. Tapi tolak usaha. Dia tak ada usaha.
Jadi apa? Jadi angan-angan. Nak dapat ACMAT A+ tapi tak ada usaha. So tak gunalah, angan-angan saja. Ya. Yang kedua pula, you tolak I, ada usaha tapi tak ada ilmu. Maksudnya ilmu maksudnya dia tak betul cara dia belajar, dia tak betul, cara dia membuat latihan tak betul. So maknanya dia sia-sia lah, banyak buat tapi tidak memfokus kepada orang kata tempat yang betul lah. Dan yang terakhirnya, apa dia I tambah you? I tambah you ialah ingin dan dicampur dengan usaha dengan cara yang betul, dia akan jadi C kuasa 2 iaitu cita-cita. Cita ni bagi saya, bagi sebagai orang yang pelajar yang baru berada di aras SPM ni, itu maknanya peluang dia untuk mencorak masa depan dia kepada bidang apa nanti dengan keputusan SPM dia dapat. Tak kira ACMAT ke ataupun subjek yang lain sekalipun, tapi bagi saya, gunakan kesempatan anda dah ambil ACMAT, jadi gunakan peluang sebaik mungkin untuk mendapat keputusan yang boleh membantu anda di orang kata peringkat-peringkat seterusnya untuk bersaing dengan orang lain pula nanti. Ya. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada MyTutor kerana beri peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu yang saya ada, dan maafkan sekiranya ada kekurangan, dan juga kepada guru-guru yang mendengar pada hari ini. Tadi saya kata pada jangan give up kan, cikgu pun jangan give up juga. Terus memberi orang kata hikmat kepada anak murid untuk pastikan mereka capai apa yang mereka hasratkan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Okey. Dah ke belum? Okey. Terima kasih Cikgu Azizi. Minta maaf saya duduk lok-lok macam ni kan. Okey. Perkongsian cikgu yang sangat bagus. Okey, student fokus pada bab apa yang cikgu ajar tadi tu. Bab apa? Pergi fokus tu dulu. Tu markah besar kan cikgu? Ya, betul. Okay? Kita nak kumpul kat situ. Okey. Jangan duk hafal pula. Dia duk hafal cikgu yang cikgu ajar tadi tu. Jangan hafal yang tu pula. Pergi bab tu. Yang soalan trial negeri tu, download, praktis soalan tu dulu. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, ada yang tanya kalau saya jawab section B saja, yang ni Nikit Ahwa ni. Section B saja saya dapat full mark. Boleh lulus ke tadi cikgu? Saya dah jawab juga. Saya dah jawab tadi sebab dia jawab, dia kata jawab full mark, tapi jawab 4 soalan dikira 3 je. Sebab 3 dari 4. So markah dia dapat 30 saja. Kalau 30 per 180 tu agak-agak lulus tak agaknya. Tengoklah dia mungkin ada rezeki mungkin lulus, tapi bagi saya tak mencukupi lagi dalam tahap sekarang lah bagi saya. Dia kena cari lagi di bahagian-bahagian lain tu yang saya rasa yang tajuk yang dia kata nak jawab di bahagian B tu mungkin ada juga di tempat-tempat yang lain. Di kertas satu mungkin yang boleh juga mengumpul markah kepada dia. Okey, dia ni yang target lulus. Saya pun tak cadangkan macam tu lah. Nanti kan dia fokus betul. yang tu je cikgu. Ya, dia ada banyak bukti belajar ACMAT ni. Okey cikgu. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih cikgu sebab luangkan masa dah petang-petang hari Jumaat pula tu cikgu ya. Okey, lepas tu so itu sajalah saya rasa untuk hari ini. Lepas tu kepada pelajar-pelajar jangan lupa like, follow, subscribe, share, apa lagi semua benda tu lah. Planet Mahir dan Mahir Tutor. Okey, orang tua cakap macam ni lah. Okey, di YouTube, Facebook, Instagram dan TikTok. Okey? Semua ada konten yang bagus. Konten dia bagus, share. Tengok tutorial ACMAT, tengok kat situ. Jangan tengok tutorial makeup je. Okey. So, itu saja. Okey, terima kasih banyak. Okey, bye student. Okey, kami doakan semoga pelajar-pelajar tahun ini diberi buka minda. Okey? Terbuka hati. Okey, senang nak jawab exam semua itulah. Okey? So, itu saja dari kami di Mahir Tutor. Assalamualaikum.